Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, kita sambung sesi untuk bab pengenalan iaitu bahagian template. So untuk petang ni sesudah kita selesai untuk bahagian alignment antara latar belakang, penyataan masalah, objektif, research question dan juga hipotesis. Seterusnya dalam bahagian bab pengenalan ni antara bahagian yang terpenting adalah di bahagian kepentingan kajian. Namun begitu sebahagian tak semua mungkin ada dalam program-program tertentu ataupun khusus PhD tertentu, mungkin bahagian significant of study ataupun dipanggil significant of research ni, kepentingan kajian ni mungkin tak ada di bab 1. Jadi tapi kebanyakan tesis ada. Jadi kita perbincangkan bahagian ini. Okey, bahagian ini sangat penting, bukan hanya merujuk kepada bab 1 secara specifically, tetapi dia juga memberi guide kita dalam penulisan literature review, metodologi, dan juga dengan bahagian discussion, tapi yang lebih tepat adalah di bahagian conclusion. Tapi setahu saya, kalau saya sendiri kalau menulis dekat literature review pun saya dah nampak dah bayangan apa saya punya jangkaan dapatan kajian, jangkaan saya punya orang kata result dia, contribution dia. Jadi apa contribution yang saya cerita dalam bab 5 tu, beberapa perkara tu saya alignkan di chapter 2. Maksudnya ada disebut dalam chapter 2 lah. Maksudnya kalau kepentingan kajian tu memberi manfaat kepada industri, jadi perkara industri tu ada dekat literature review. Kalau katakan saya kata contribution ni kepada kerajaan, kat mana yang bahagian literature review tu yang saya guna dokumen-dokumen kerajaan yang saya bincang dalam literature review. Jadi benda tu kena ada lah. Okey, kita terus pergi kepada kepentingan kajian. Minggu lepas kita dah detail sedikit apa itu kepentingan kajian. Kita pun dah tengok contoh pada petang minggu lepas, dah tengok dah beberapa bedah tesis, kita tengok macam mana kajian-kajian lepas menulis bahagian kepentingan kajian. So petang ni kita go through on the template. Okey, ni template dia. Ni template dia, saya rasa semua dah dapat. Jadi template ni boleh ubah suai kan, boleh tambah baik kan, ikut kesesuaian dalam bidang masing-masing. Jadi ini template dia, iaitu kita tahu dan benda ni kita dah bincang dah minggu lepas, yang berkaitan dengan kepentingan kajian tu ada TMEP. Jadi macam mana kita nak tulis dalam kita sebuah tesis, iaitu bahagian theoretically and methodologically, empirically and practically. So kita dah explain dah last week. Dan kita dah tengok dah beberapa penulisan 4 bahagian ini dekat apa contoh-contoh tesis. So kita dah bincang dah 4 perkara ni. So hari ni kita nak gunakan template. Macam mana kita nak gunakan template ni untuk permudah. Maksud dia saya buat dulu dalam template ni. Lepas saya siapkan template ni, baru saya menulis perenggan demi perenggan lah untuk menjelaskan kepentingan kajian. Okey. Sebelum saya jelaskan komponen tu, okey, nak bagi you all familiar dengan template ni. Okey, yang bahagian pertama adalah kita nak kena tahu apa dia. Jadi dia TMEP. Jadi dalam kepentingan kajian ada 4 lah. Theoretical, method, empirical and practical. So dia akan cover biasanya dalam rujuk pada bab 2 hinggalah pada bab 5. So ada topik dan perkara yang boleh diubah suai mengikut bidang ilmu. Saya ada bracket tu, boleh diubah suai ikutlah bidang ilmu masing-masing dan kesesuaian dan keperluan dalam proses penyelidikan. Jadi ada 2 bahagian, okey, iaitu pengulangan, iaitu replicate, perkembangan. Okey, apa beza antara replicate dengan extension? Okey, dalam sebuah penyelidikan, okey, apa saja aktiviti ataupun proses penyelidikan yang kita buat adalah sesuatu yang kelaziman ataupun benda yang sama dengan kajian-kajian sebelumnya. Jadi di kategori replicate. Tetapi bila kita menggunakan sesuatu aktiviti dalam penyelidikan sama ada kat bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, ada yang kajian sebelumnya tak laksanakan, tak buat. Aktiviti tu tak dibuat. Tu dia jatuh dekat extension, ataupun kalau dia baru pun tak ada pernah orang buat sebelum ni pun dekat extension. Jadi extension adalah lanjutan, dia boleh jadi adapt dan dia boleh jadi baru. Jadi contoh dia. Okey. Contoh A, kita ambil nombor 1 teori. Okey, katakanlah saya nak menguji satu kajian tentang orang kata gelagat, behavior. Jadi teori
TPB contoh. Teori plan behavior digunakan oleh penyelidik yang lepas. Maksudnya kajian lepas pun kalau nak tengok gelagat behavior ni dia guna TPB. Dan saya pun guna TPB. Tu duduk dekat replicate. Jadi sumbangan kajian kita nak menambah, okey, nak tambah statistik lah. Kajian ini juga membuktikan bahawa dengan menggunakan teori TPB menemukan dapatan ini. Maksudnya kajian-kajian sebelum ni pun guna TPB pun dapat benda tu. Jadi benda tu statik, benda tu sama. Cuma nak menambah statistik lah. Okey, ada juga kajian kat Malaysia ni sama je kajian kat Indonesia dengan Thailand yang mana tetap menggunakan teori yang sama. Okey, dapat finding sekian-sekian. Jadi tu replicate. Okey, macam mana pula jadikan extension? Contoh dia, okey, katalah saya ni bidang kejuruteraan dalam bidang engineering. Okey. Jadi biasanya orang gunakan teori TPB tu dalam bidang sains sosial. Tetapi teori TPB dalam bidang engineering tak ada. Sepanjang kita review beratus-ratus artikel jurnal, mungkin tiada satu pun kajian dalam bidang engineering ni guna teori TPB. Jadi kita pertama kali menggunakan TPB dalam konteks nak kajian gelagat tadi, kajian gelagat tadi menggunakan teori TPB dalam bidang engineering, kita jadi orang pertama. Itu duduk dekat extension. Jadi bahagian replicate tu tak payah isi lah. Bukanlah kena dua-dua kolom ni kena isi. Jadi apa yang dalam konsep teori dan konsep ni apa yang baru, apa yang lama. Yang baru yang lama pula. Okey, sorry. Yang mana yang replicate, mana yang extension. Sorry, minta maaf. Okey. Jadi jelas contohnya. Ataupun kita ambil lain. Tadi cerita tentang gelagat. Satu kajian katalah dia nak measures, dia nak mengukur gelagat. Jadi dah ada teori dah TPB. Jadi kita pun guna teori TPB dalam bidang yang sama. Katalah saya bidang management. Banyak je orang bidang management sebelum ni dah guna TPB untuk ukur gelagat. Saya guna lagi TPB tu kajian di Malaysia nak tengok gelagat. Itu duduk dekat replicate. Okay, relax. Replicate ke extension ke duduk dapat PhD. Jadi nak jelaskan kat mana kedudukan dia. Tetapi kalau saya gunakan teori itu dekat satu bidang lain, contoh bidang engineering, tak ada lagi orang dalam bidang engineering ataupun kita ubah SWOT, tapi biasanya kita kata kat sini sebab teori kan, kita gunakan dalam bidang lain, itu duduk dekat extension. Okay, contohnya yang lain. Ataupun sebaliknya lah nak jelaskan tadi sebaliknya, kalau katakan pakai teori X, teori ni dia banyak digunakan dalam engineering, tapi dalam bidang management tak ada. Itu pun boleh jadikan juga sumbangan dekat bahagian teori. Okey, yang kedua. Okey, kita menggunakan dua teori. Okey, gunakan dua teori. Kajian sebelum ni, yang mana kajian-kajian lepas, dia gunakan salah satu teori, iaitu teori A ataupun teori B. Jadi gunakan gabungan antara teori A dan teori B itu dalam satu kajian, tak ada orang buat lagi. Itu duduk kat mana? Extension. Okay, relax Kata teori A dan teori B. Teori A dah ada orang buat. Kajian lepas, benda yang sama. Katakan tadi kita tengok gelagat. Tadi yang sama pakai teori A. Ada kajian lain gunakan teori B untuk tengok gelagat. Tapi you gunakan kedua-dua teori itu. Komplement. Dua-dua jadi teori utama, itu dikategorikan sebagai extension juga. Okay, dapat? Okay, contoh lain. Contohnya macam satu teori. Kita ada tambah konsep ni, sokongan. Okey, gunakan teori X. Kemudian guna model B, model C, model D. Okey, model B tu daripada industri, model C daripada kerajaan, model D daripada community. So you blendkan teori dengan beberapa konseptual tu, itu pun jatuh dekat extension. Okey, tu jatuh dekat extension. Maksudnya tiada lagi kajian-kajian lepas yang menggunakan teori ini bersama-sama dengan berapa aspek konseptual, contohnya model industri, model kerajaan dan model komuniti bersama-sama dalam satu kajian atau dalam satu framework. Itu dipanggilkan sebagai teori lah. Maksudnya kat situ jadikan dia sebagai extension dari segi aspek teori. So teori ni banyak teori, model, kerangka konseptual. Okey, kerangka konseptual tu secara umumnya dia automatically extension. Siapa yang boleh keluarkan kerangka konseptual adalah extension. Jadi dari segi teorinya, dari segi kerangkanya, kerangka yang melibatkan tadi, kerangka konseptual dengan melibatkan teori dan beberapa model A, model B dan model C berbentuk kerangka konseptual, itu adalah sumbangan teoretikal.
Sekarang kan biasa kan dalam bahagian 45 spesifik dia kata sumbangan dari sudut teoretikal. Inilah dia. Dekat bahagian teoretikal ni lah. Inilah namanya sumbangan teoretikal ataupun dalam bahagian expectation research study ataupun significance of the study dekat bab 1 lah. Okey. Jadi faham yang ni? Untuk bahagian teori dan konsep. Okey, pergi nombor 2. Kita pergi kat teoretikal dulu. Nombor 2 kajian literatur. So, berdasarkan topik yang kita buat ni, contoh dia, yang mana proses untuk menentukan pemboleh ubah atau nak tentukan teori, kita menggunakan systematic literature review contoh dia. Jadi ikut kajian lepas, untuk topik yang kita kaji ni, tak ada orang yang explore untuk buat SLR. Semua buat cara general review je. Maksudnya cara yang tak ada teknik lah, review macam biasa. Jadi you mulakan dalam penulisan literature review dengan meletakkan atau menulis beberapa keyword digunakan dalam menulis literature review bersama-sama apakah database yang digunakan. Contoh, saya guna keyword A, B, C, D, E, F. Katalah saya gunakan 6 keyword. Dengan menggunakan database Web of Science, guna Scopus, kemudian saya guna Emerald Publisher, guna ScienceDirect, guna Wiley, guna Sage, guna mana lagi? InDeScience. Okey. Jadi semua ni menemukan sebanyak menemukan sebanyak 10,100 artikel. Daripada 1,100 artikel tu baru you melalui proses atau teknik SLR, kita menulis literature review berdasarkan keyword-keyword yang digunakan. Jadi you menulis literature review secara habis-habisan menggunakan semua database artikel yang baik yang ada dekat dunia ni. Itu namanya you gunakan. Maksudnya kajian sebelum ni tak guna pun. Jadi itu duduk dekat extension. Jadi apa sumbangan literature kita? Sumbangan literature review, contoh lain. Yang kedua tadi contoh teknik. Contoh lain, okey, apa saja outline yang kita bincang ni, yang maksudnya 2.2, 2.3, 2.4 tu telah diperbincangkan dalam literature review. Maksudnya telah diperbincangkan dalam kajian-kajian yang lain. Tetapi dalam literature review, ada bahagian yang tertentu, yang section tertentu, buat kali pertamanya topik itu di-review. Tak ada lagi orang review topik ni. Contohnya letak dekat 2.8, you nak study tentang pengaruh antara A dan B. Tak ada satu pun artikel yang review tentang paper yang pasal A dan B. Itu pun sumbangan extension. Tapi yang terakhir, automatically sumbangan literature dekat sini, secara automatically kita boleh bincang tak, tapi biasanya orang tak tulis. Iaitu secara keseluruhan, bila kita dah siap research, finding kita tu menjadi literatur kepada orang lain. Biasa tu tak tulis, tapi kita kena faham. Bila kita explain, boleh nak jelaskan. Bila kita dah dapat siap research ni, automatically kita punya dapatan tu menjadi literature review kepada orang lain. Jadi rujukan literature. Okey, kalau boleh tadi kita punya kajian literatur tu sumbangan kita, tambah juga kat extension. Kalau nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa sebab ini general sangat. Yang mana kajian ni, dapatan kajian ini menyumbang kepada penulisan kajian literatur kepada penyelidik akan datang. Okey, alright, kita pergi theoretical. Setakat ni faham ke tak? Boleh tanya sebab kita nak go through dulu, kita nak faham konsep dulu. Jadi sebab kat sini macam kita bedah last week, banyak orang bincang dekat bahagian metodologi. Paling banyak orang cerita tentang kepentingan kajian dekat metodologi. Dekat dapatan kajian. Paling banyak dekat dapatan kajian. Tapi untuk aspek theoretical dengan metodological ni kurang orang explain, practical banyak. Jadi banyak orang explain dekat empirical dengan practical, tetapi theoretical dengan metodologi tak explain. Okey, sebab tu kita nak tulis bahagian kepentingan kajian. Saya dah tulis kat sini semua detail-detail tu. And kalau macam teori dan konsep, dia ada teori, model, kerangka, prinsip, asas, falsafah. Okey, kajian literatur dia ada teknik SLR, meta-analisis, tanpa teknik. Ni banyak lagi lah, ni saya buat umum je. Tanpa teknik, perbincangan, konsep, ulasan umum atau sintesis. So apa yang kita gunakan dalam penulisan literature review. Okey, ada soalan setakat ni? Boleh kan? Kita buat perbincangan. Itu tema hari kita sekarang ni. Okey, ya saya. Doktor, saya Hamidi. Okey, doktor nak tanya. Saya begini, saya cadang nak menilai satu produk. Saya buat tentang Islamic Finance. Nak menilai satu produk, kepatuhan produk tersebut kepada syariah standard Bank Negara Malaysia.
Okay. Okey, apa yang saya nak buat adalah saya nak gabungkan macam mana saya nak menilai produk tersebut. Saya ambil dua model daripada dua researcher yang berbeza. Pertama model yang pertama tu dia menggariskan 5 perkara untuk menilai bagaimana 5 perkara macam ni. Yang kajian pertama tu dia menggariskan 5 perkara penilaian yang perlu dilakukan untuk menilai sesuatu produk. Okey. Lepas tu saya nak gabung dengan satu lagi research yang dalam 5 perkara tu salah satunya adalah meletakkan sesuatu terma dan syarat itu atau macam mana dia yang researcher kedua ni dia menggariskan pula pemberat bagi setiap terma dan syarat produk tersebut. Jadi saya nak gabungkan kedua ni. Yang satu saya nak menilai dari aspek 5 perkara. Pada masa sama saya nak gabung lagi satu untuk jadikan selepas tu dia akan result dia tu apa? Dia pemberat dia jadi 1 ke 5 ke 1 ke 10 ke macam tu. Kalau nak gabung dua ni dia jadi apa, doktor? Okay, dia macam ni. Alright, saya make it simplify apa yang nak cakap tadi. Okay, dalam sebuah kajian, okay, berdasarkan kita punya aim, kita akan gunakan model A dan model B. Okay, dari segi previously, ada satu kajian yang buatkan model A. Dan you tengok satu lagi kajian guna model B. Gabungan model A dan model B ni, itu yang kita nak propose. Okay, soalan saya, dah ada tak orang yang gunakan model A dan model B dalam satu kajian? Belum. Belum. Itu you punya contribution, betul? Betul. Itu duduk dekat bahagian extension. Oh, jadi dia boleh dianggap walaupun model walaupun Nah, dia maksud dia kajian sebelum ni single satu-satu. Ada orang kaji model A saja. Ada yang pakai model B saja. You punya research adalah menggabungkan kedua-dua model A dan model B dalam satu kerangka kajian ataupun dalam satu kajian. Itu extension. okey, doktor. Itu okey, faham satu. Jadi Okay. perlu tak saya menambah contoh tadi yang model A tu ada 5 aspek penilaian. Perlu tak lagi saya tambah satu? Kononnya orang kata kena tambah satu lah supaya nampak kita punya. Dia tak payahlah. Tak payah, maksudnya cukup gabung tu dah cukup untuk kata kita dah buat sesuatu maksudnya. Ya macam ni yang paling contoh paling mudah sekali lah. Sebelum ni kerajaan UMNO je. Lah ni kerajaan UMNO campur PAS. Lain tak? Lain kan? Kita pun tak tahu. Bila dah ada kerajaan baru ni baru kita tahu macam mana. Macam tu je. Jangan anggap sesuatu benda yang gabungan tu nak kena buat lagi. Lah ni macam ni. Kalau katalah, siapa nama tuan tadi? Lupa dah. Hamidi. Okey, Hamidi dah combine ni. Besok saya nak kacau Hamidi pula. Yang esok tu saya tu boleh ubah. Nanti saya dah tambah. Bagilah orang lain tambah. Tak payahlah kita tambah. Okey. Kita jadi orang pertama yang menggabungkan. Jadi doktor, walaupun kita menggunakan hanya model, dia tetap memberi sumbangan. Maksudnya saya akan bincang dua model ni sahaja. Ia tetap memberi sumbangan pada teoretikal lah. Betul lah. Kalau kita tak kaji, macam mana kita nak tahu okey ke tak? Tak, maksudnya tak perlu bincang teori-teori lain lah. Cukup bincang model pun okey. Cukup. Oh, okey. You memang confirm buat kuantitatif ni kot. Alamak, saya buat kuali. Oh, kuali. Kuali lain lah. Kuali, you kena baca lah sebab okey, model ni okey lah kita tahu yang mula-mula kita kata model ni yang paling kena lah. Betul. Okey, cuma kita tak boleh cakap okey dua model ni yang terbaik, tak boleh. Orang kualitatif tak boleh tulis macam tu. Dia macam tanpa sedar. Orang duk baca, biar orang yang baca yang nilai. Bila kita baca beberapa teori, beberapa model dan kita boleh nampak okey banyak semua ni okey ni semua benda yang sesuai dengan topik ni dan kita boleh agak dalam banyak-banyak ni dua model ni yang paling bagus. Baik. Jangan kita boleh okey dalam kajian ni menggunakan dua model ni tak boleh kan, kita tak boleh guide macam tu. Dalam penulisan ni okey you boleh refer lebih pada ni lah, boleh refer lagi. Cuma nanti itulah penting dalam penulisan. Nanti bahagian terakhir nanti kita akan highlight lah dalam konteks penyelidikan yang macam ni dilihat bahawa dua model tadi dapat memberi kejelasan. Namun perkara ini tidak dapat merungkai bagaimana gabungan dua model ini dapat memberi. Sebab itu kajian kita nak meneroka dan menjelaskan, betul tak? Oh, faham. Okey. Tapi sebenarnya kalau you buat kualitatif, ini baru dikatakan sebagai permulaan.
bila you gabungkan dua model ni baru permulaan. Apa jadi tak tahu lagi. Sebab semuanya Betul. bergantung daripada dapatan yang you buat. Silap nanti. Dia last kali jadi apa? Dia penting juga dalam kualitatif. Last kali you cuma keluarkan tematik ataupun sekadar nak dapatkan penjelasan saja. Saya keluarkan tematik lah sebab saya nak identify isu dan Okey. isu dan challenges, dan akhirnya saya nak buat keluar satu framework yang sesuai kalau nak guna produk ni apa best practice-nya. Okey, confirm jadi lain lah. Confirm jadi lain lah. Maksudnya kalau keluar tematik, kita pun tak tahu dapatan dia sebab kita base pada interview. Jadi apa yang keluar daripada mulut yang orang kita interview pun kita tak tahu lagi. Jadi untuk peringkat awal memang kita merancang kedua-dua model ni, inilah kita punya starting point dia untuk faham tentang penggunaan ni. Tapi bila kita interview, kita mungkin dapat satu benda yang kita tak pernah fikir pun sebelum ni. Sebab itu keluar tematik tu. Jadi tak ada masalah. Cuma saya nak beritahu bahawa dekat sini mungkin orang kualitatif dia beza sikit lah sebab kita tak menguji teori tu. Cuma kat sini kita nyatakan cara perkembangan adalah topik itu sendiri. Dalam kualitatif kita kena cerita ni. Topik yang you kaji tu dalam kualitatif ada orang buat tak? Adalah untuk model A satu, model B satu lah kan, kajian lepas. Betul. Jadi nak review tentang kedua-dua kelebihan ini dalam satu literature tu tak ada. Jadi boleh juga bincang. Jadi betul pakai juga yang sama. Yang mana dalam kajian ni cuma kita tak menguji lah. Cakap beberapa models yang bersesuaian dalam ni. Cuma dia kalau model A dia mesti ada keyword dia kan. Tadi sebut dah tadi. Model A ada dia untuk apa, purpose dia untuk apa, model B untuk purpose dia. Jadi dalam satu kajian ada dua purpose, dua tujuan ni. Jadi you nak blendkan dia, itu duduk dekat extension lah. Maksud dia. Tapi kita boleh letak dia sebagai extension lah. Cuma saya tak tahu you punya research kalau dalam kualitatif mungkin ada beberapa lagi lah. Tapi kita boleh kata teori utama kajian refer dua model tu. Tapi yang lain ada support lah. No report dan sebagainya kan. Okey, terima kasih Doktor. Okey, sama. Doktor nak tanya, Boleh silakan. kalau kata extension ni yang saya faham yang doktor explain tadi, dia ada model utama yang lama. Lepas tu kita campur yang extension ni dia macam ada pertukaran sama ada kita ada konsep ke apa something like that kan doktor? Kalau tak semestinya. Tapi kalau macam model tu daripada bidang ilmu yang lain tu dia extension juga doktor? Extension. Okey. Tapi rare lah. Jangan kata okay, kita ni model tu dalam bidang management. Lepas tu kita bidang engineering. Tapi dalam bidang engineering kita bukan orang kali pertama. Kita ada orang yang ketiga, keempat. Itu pun tak boleh jadi extension lah. Okay, kalau kita nak katakan extension tu, okay, dalam bidang engineering, buat pertama kalinya dalam bidang engineering pakai model ni. Itu boleh untuk extension. Jangan kata berlainan je terus extension, tak boleh. Dia kena tengok yang extension tu tak ada. Sebab tu banyak contoh kajian lah. Kajian banyak yang main perspektif dalam Islam. Kan? Jadi contohnya kajian tentang etika. So kajian etika ni daripada sumber barat. Jadi banyak benda yang kita ambil teori-teori barat. Tapi dalam perspektif Islam, kajian ni ambil kedua-duanya. Mengambil kira teori barat dan ada beberapa aspek dalam Islam, contohnya Al-Quran dengan sunnah, hadis. Jadi extension dua tu dah boleh duduk ke extension. Perkara tu duduk ke extension dari segi teori. Sebab kita review bukan dari segi perspektif perspektif review lah daripada teori-teori tempat lain atau teori barat atau conventional. Tapi dah masuk ke Islamic perspektif, itu pun duduk ke extension. Kan? Jadi banyak sebenarnya. Tapi dia masih lagi kelompok bahagian teoretikal. Jadi bila you review kan, selama ni kalau you tengok orang review cerita pasal etika ni yang mesti highlightkan 4 teori. Tetapi bila kita baca you punya tesis, baca literature review kita, yang mana you ni blend dari segi perspektif konvensional dan perspektif Islamik. Yang mana sebelum ni kalau orang buat literature review, ambil salah satu je. Mungkin perspektif Islamik dan perspektif konvensional. Tetapi dekat sini you buat review, bincangkan perbandingan antara konvensional dan Islamik. Itu pun extension. Jadi orang yang baca tesis dapat knowledge baru. Jadi ni, saya baca literature review, dapat new knowledge ke ataupun sekadar untuk dapatkan penambahan pengetahuan. Contohnya, saya dah baca dah satu artikel benda ni. Lah ni saya baca pula tesis student satu lagi. Benda sama pun.
just untuk saya tambah pengetahuan. Tetapi kalau saya refer satu kajian ni yang buat perbandingan, contohnya dari segi konvensional dan Islamik, saya tak jumpa pun artikel buat perbandingan ni. Ini namanya pengetahuan baru. So pengetahuan baru tu dekat extension lah. Saya anggap replicate ni maksudnya sekadar nak upgrade je, upgrade knowledge. Kan? Jadi extension ni lebih kepada something. Walaupun benda tu kecil, tapi kita anggap itu satu pengetahuan. Tak pernah tahu pun benda etika ni ada sedikit perbezaan dari segi perspektif konvensional dan Islamik. So itu beri pengetahuan baru pada saya. Tapi kalau kata replicate ni, okey, kajian dekat Thailand dengan Singapura dah bukti dah signifikan. Dekat Malaysia pun signifikan. Okey. Jadi sama je lah, Asia Tenggara sama je. Itu replicate. Tapi kalau benda baru, ini tak pernah pula orang tahu benda ni. Macam tadi guna dua model. Dia punya kajian tadi kan, gunakan untuk syariah perspektif tadi dia gunakan dua model, dan dua model tu, kedua-dua model tu digunakan dalam satu kajian itu belum lagi. Kan? Okey, ada soalan lain? Tak apa, kita pergi pelan-pelan dekat bahagian teoretikal ni. Kan? Cuma tadi saya lupa nak saya bagi direct je kan. Tapi dari segi pengolahan untuk penyelidikan kualitatif dan kuantitatif sedikit berbeza lah. Sedikit berbeza. Sebab orang kualitatif ni dia bukanlah tak firm, bukanlah tak ni, tapi dia lebih bersifat subjectivity and flexibility. Jadi kalau saya tahu dia tesis kualitatif, dia punya penerangan tu walaupun tak nampak terlalu spesifik, tapi saya boleh terima. Sebab dalam menulis, orang kualitatif kalau menulis penuh dengan subjektif, dengan flexibility. Itu satu benda. Orang kuantitatif tak boleh kau tim. Memang tak boleh kau tim dengan orang kuantitatif. Orang kuantitatif, apa yang nak tulis tu adalah tepat and accurate. Tak boleh. Dia buat simplify because dengan saya menggunakan simplify dengan buat table ni untuk menggambarkan lebih tepat. Sebab itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, kita open sikit lah. Penulisan tu macam you pun tak tahu, saya pun tak tahu detail lagi sebab research tak siap. Research dah siap baru kita tahu apa sebenarnya. Jadi kalau tanya saya, kalau orang kualitatif untuk pastikan bab satu ni sempurna bila dapat dapatan lagi. Ini cabaran bagi orang kualitatif. Ingat, orang kualitatif bila siap tesis dia, especially bahagian dia lah, lepas dia transcribe, analisis dan sebagainya, dah tulis result, cabaran paling besar dia nak kena betulkan balik bab 1 dan 2. Then possibility orang kuantitatif bila dah siap dapat result, nak betulkan bab 1 dan bab 2, bab 3, very mild. Sikit sahaja. Tapi orang kualitatif, dia kena rombak balik dekat bab 2 dan bab 1 kerana dapatan ni betul-betul menemukan sesuatu yang di luar. Sebab tu surprisingly berbeza dengan apa yang kita jangkakan. Sebab kita pun tak tahu dia penulisan tu betul-betul dia terokai, betul-betul dia jelas secara mendalam. Kita bukanlah kena ubah. Jadi benda tu nampak macam lari sungguh ni. Jadi kena touch up balik literature review, touch up balik kepentingan kajian dekat bab 1 sebab dia nak kena match dengan apa yang kita temukan dalam dalam bab discussion tu. Jadi benda tu bukanlah kata nak dapatkan tepat tapi membawa maksud yang sama. Ni contoh dia tengok kepentingan kajian, tengok dengan you punya dapatan tidak dapat memberi kefahaman ataupun makna yang sama. Jadi kita kena setting ubah sikit lah. Tapi untuk kuantitatif jarang ada isu tu. Isu pun very mild lah, tak banyak. Okey, template ni diisi untuk satu tesis, untuk satu template ke? Macam mana ni? Yang ini tesis kita. Alwani tanya, template ini diisi untuk satu tesis, untuk satu template ke? Maksudnya tesis kita apa yang kita nak buat? Kepentingan kajian menulis hal kajian ini, bukan review kajian lepas. Kita masih dalam bab 1, bukan literature review. Jadi kepentingan kajian ni, apakah jangkaan ataupun jangkaan dapatan kajian ataupun saya tak nak cakap dapatan sebab kepentingan kajian bukan hanya dapatan. Dia merujuk pada bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Jadi apakah kita punya kepentingan kajian kita? Jadi kita kena tulis macam tu. Adakah sehingga mengubah objektif kualitatif? Ni saya tak jelas. Azlin, tiba-tiba soalan dia, adakah sehingga mengubah objektif? Tu kena betulkan. Saya tak jelas apa maksud soalan tu. Research saya tu etika kerja Islam. Wow, saya dapat idea hasil penjelasan. Okey. Kalau SLR perlu buat dengan partner atau expert lain ke, sebab saya tengok ada sebut tentang intercodal reliability. Okey, bagi saya banyak. Sebab tu bila refer SLR ni banyak scholar. Ada yang lupa dah saya nama-nama ni. Ada lah, maksud saya ada beberapa scholar. Setahu saya ada 4
teknik systematic literature review. Yang dia diikut scholar-scholar lah. Time ni lah lupa dah nama dia. Ada 4, ada katalah Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mr. D. So kita boleh refer systematic literature review yang mana macam sahabat kita tanya kena buat intercoder reliability. Tak semestinya. Sekadar kalau kita buat contohlah last kali SLR kita buat synthesize, terpulang kita nak buat synthesize kualitatif ke, yang kat sini saya recommend kalau kita buat pure kualitatif, kita buat synthesize kualitatif. Kalau kita buat kuantitatif, kita synthesize kuantitatif. Okey, kalau kita buat mixed method, kita synthesize kualitatif dan juga cuma mixed method dia friendly. Ada orang yang walaupun dia tesis pure kualitatif tapi dia buat synthesize kuanti dan kuali. Walaupun dia buat kuantitatif, dia buat kedua-dua, synthesize kuali dan kuantitatif. Maksudnya walaupun dia buat kajian kuantitatif, dalam penulisan artikel, dalam bacaan artikel, dia tidak ada tanpa sempadan. Walaupun dia kuanti, tak semestinya baca tesis kuantitatif. Dia baca juga tesis kualitatif. Tapi kebanyakan untuk PhD lah, untuk supaya lebih khusus, saya lebih recommend kalau kuanti buat synthesize kuanti, kalau kuali pakai synthesize kuali, kalau mixed method pakai both kuanti and kualitatif. Jadi tak semestinya bila Suhaila tanya kita kena pakai partner ke ataupun kena sahkan oleh expert. Okey, kita punya PhD bukan buat SLR. Objektif kita tak ada pun. Nombor 1 objektif kita dengan membuat SLR tak ada. SLR tidak ada dalam objektif kajian kita, tetapi kita gunakan teknik SLR dalam menulis bab kajian literatur. Itu kena faham perbezaan itu. Kita kalau you punya objektif memang salah satu objektif tu membuat SLR. Faham saya? Membuat SLR tu jadikan objektif dan kenalah kita gunakan partner ataupun guna intercoder reliability. Sebenarnya kita perlu ada kesahkan oleh expert lah untuk kebolehpercayaan bahawa SLR ni apa yang kita temukan ni sah by expert. Itu sekiranya kita meletakkan SLR salah satu daripada objektif kajian. Kan? Kalau tak ada tak payahlah, banyak teknik-teknik yang lebih simple buat SLR. Okey, alright. Untuk Khatijah ni tanya, saya tambah baik pada model yang sedia ada. Okey, pertama you tambah baik model sedia ada lah. Ada reason kenapa kita tambah baik. Saya tambah 2 konsep baru pada model tu. Besar ni, tambah konsep baru. Tambah konsep pada model tu, okey, boleh jelaskan dengan saya. Jarang orang gunakan tambah 2 konsep. Biasanya mungkin orang tambahkan factors, tambahkan element, tambah variable. So saya tak jelas 2 apa ni? 2 variable ke, 2 factors ke, 2 element. Konsep dan model tu benda yang sama. Saya juga panggil model tu konsep. Ada orang panggil model is model. Saya model menjadi konsep juga. Okey. Kemudian 2 konsep baru itu diambil dari buku tentang budaya dan Islam sebab model yang sedia ada tidak ada 2 konsep ini. Dari yang ini extension dan kepentingan kajian. Okey, yang ni 2 elemen. Sorry. Okey, Khatijah kata 2 elemen. Okey, pertama sekali kita kena buat review. Okey, ini yang kelebihan bila buat review. Okey, Khatijah kata, okey dalam saya ambil contoh paling mudah lah. Okey, Khatijah boleh beritahu saya tak secara ringkas lah. Ringkas je. Model sedia ada berapa elemen? Contohlah, nak bagi contoh. Model sedia ada 5. Okey, model sedia ada 5. Okey, Khatijah consider 5 tu penting. Biasanya kalau model ni 5 penting. Okey, maksudnya Khatijah buat 5 campur 2 jadi 7 semua. Cadangannya nak propose jadi 7 elemen lah. Kan? Jadi bukan okey 7 elemen. Okey, mungkin ada faktor yang macam kita ambil mudah lah macam saya selalu cakap. Sebab semua orang faham kan teori Maslow. Jadi tentang keperluan dalam kehidupan. Jadi Maslow dulu tak cerita pun insurans dengan wifi. Jadi Khatijah nak tambah lah ibarat benda lain yang penting. Tapi 2 tu dia ambil dari sumber lain. Jadi 5 campur 2 7. Okey, pertama kita kena review model tu dulu. Khatijah kena review model tu. Betul ke kajian katalah model tu tahun 2012. Okey, 2012 sehingga 2021. Betul ke transaction daripada tahun katalah model yang kita refer tu tahun 2012 sehingga sekarang 2021 researcher hanya pakai 5 tu je. Kena pakai 5 tu. So kita kena provekan bahawa katalah etika Islam tadi bahawa bukan etika lah tadi. So saya boleh campur lah pandangan ni. Okey, saya kena pastikan daripada tahun 2012 sampai 2021 apa yang orang telah kembangkan. Jadi bila kembangkan bahawa kita proof bahawa
tak ada lagi orang masukkan, pertama sebab orang blend dengan etika Islam tu. Kemudian you tambahkan lagi 2 perkara penting untuk jadikan 7. Bagi saya itu automatically bila you boleh prove yang benda tu, maksudnya you dah keluarkan satu conceptual framework baru. Jadi dengan gabungan 2 itu dah jadi extension lah dari sudut teoretikal. Jadi sudut teoretikal lah. Cuma kalau kat sini diberi pilihan, cuba dapatkan daripada research, sebab research 2 tu dah proof. Jadi kalau kita ambil kat buku tak proof. 2 tu tak diuji lagi. 2 elemen baru tu tidak diuji dalam penyelidikan. Jadi kalau kita boleh ambil 2 tu datang daripada sumber penyelidikan, okey, sebab dia proof. Tapi dalam kes ni contohlah dalam konsep bila orang bincang etika dalam etika Islam, 2 perkara ni penting. Okey, tapi kalau cerita yang biasa, yang konvensional ni orang bincang 5. Tapi kalau kita tengok balik dari segi rasional, ini secara rasional kita tengok bahawa elemen 2 dalam etika ni dia adalah something yang missing dalam 5 tu. Missing, maksudnya benda tu tak disentuh. Dan kita nampak untuk tambah baik adalah baik kalau kita masukkan 2 ni. Maksudnya rasional, kita kena fikir rasional dulu. Fikir rasional okey dan kita nak test. Tetapi kita kat sini kena test, kita kena yakinkanlah kenapa kita ambil 2 ni. Sebab 2 ni tidak disahkan dalam penyelidikan. Jadi kita kena proof lah kenapa 2 ni penting. Mungkinlah kena support. Kalau kami etika Islam mungkin kena support pada ayat Quran ke hadis ke, bahawa 2 perkara ni selaku orang Islam atau organisasi Islam, so kena 2 ni ada perkara yang penting. So you kena menulis, meyakinkan supervisor dan penilai bahawa penambahan 2 ni adalah sangat diperlukan, sebab bila tengok yang asal ni, yang model yang asal tu memang dia bersifat kepada konvensional. Jadi untuk kesesuaian, jadi kita kena ada 2 ni. Dan itu juga menjadi permasalahan kajian. Itu juga jadi permasalahan kajian, dan sebab itulah kita kena ada satu model memasukkan lagi 2 elemen memasukkan elemen Islamic perspektif. Yang tu okey, tak ada masalah. Tu jatuh dekat extension lah. Kan? Cuma saya pergi pandangan lah. Bukan tak boleh kan. Kalau ada, mana tahu kita cari kat buku, rupanya dekat artikel jurnal ada. Jadi gunalah daripada artikel jurnal sebaiknya. Sebab artikel jurnal dah proof satu penyelidikan. Maksudnya dah ada collect data, ada analisis. Itu lebih strong lah argument dia rather than kita ambil from the books. Book tak diuji lagi. Tetapi sekiranya langsung artikel tu tak ada, memang tak ada, dan kita pakai buku. Okay. Jadi kalau tanya saya selalu nasihatkan pelajar-pelajar saya yang itulah. Ini double check dulu. Kok dah ada artikel jurnal orang dah buat. Kalau tak ada, bondan kita boleh apply buku. Ina tanya replicate extension. Kena, sekejap mana soalan ni? Kalau saya adopt ambil, adopt ni ambil terus. Mengikut kajian terdahulu boleh ke untuk PhD, tapi population lain dan IB lain. Tu dekat bahagian method dah, sabar dululah. Tapi kalau dalam bahagian teori kita masih kat theoretically. Theoretically dia replicate. Kalau gunakan population tu nanti itu dekat bahagian method. Dekat bahagian methodological. Kalau tanya saya, kalau you guna different population, tu sumbangan dekat metodologi ya. Itu sumbangan dekat metodologi. Jadi kalau sekarang ni bahagian teoretikal tak. Teoretikal replicate. Jangan risau. Ini saya sebutkan tadi. Kita pun kalau teoretikal tak ada extension pun tak apa. Orang bidang sains, kalau yang mendengar ni ada yang bidang sains kan, dia relax je. Oh bahagian ni, bahagian teoretikal memang tak ada extension lah. Cuba tengok bahagian method nanti. Method penuh extension dia buat. Jadi dalam research tak semestinya semua bahagian keempat-empat ni kena ada extension. Kan? Kalau saya belajar dululah, tak payah banyak-banyak, satu je. Salah satu yang ada dalam ni ada extension, walaupun kata ada 20, 19 tu replicate, ada satu je extension pun dah boleh dapat PhD. Tu maksud dia. Cuma saya nak buka, kadang-kadang you tak sedar, oh yang ni extension, kenapa aku tak laporkan? Jadi kadang kat sini tujuan template ni nak tunjukkan kadang-kadang ada part yang kita terlepas pandang nak bawa kajian kita ada level extension. Sebab tu kalau kata saya buat master dia tak ada extension, you ke tak ada extension, jom kita gunakan template ni, kan ada je extension. Oh tak pernah tahu pun kalau saya guna, contoh je orang lain buat kajian guna sampel paling banyak, sebab kena buktikan pada literature review tu yang kena buat table tu. Okay, kajian lepas kalau buat topik ni paling kecil sampel dia 90, paling banyak 600. Ni dapat 600 sampel. So kajian kita nak buat 1000. Itu pun sumbangan. Sebab kita sampel yang paling besar. Dan ada pula proof dengan metodologi dalam kuantitatif, sampel yang besar lebih baik.
Dalam statistik ni, kalau kata 5 dengan 6, 6 lagi baik daripada 5. Kalau 10 dengan 100, 100 lebih baik daripada 10. Itu dalam konteks kuantitatif. Sampel yang lebih besar lebih baik. Jadi, kita besarkan sampel, itu pun sumbangan. Dekat bahagian mana? Metodologi. Sekejap lagi lah. Kan? Okay, dekat bahagian theoretically ada nak tanya tak? Setakat ni, bahagian theoretical. Sebelum kita masuk metodologi. Jadi fikir, maksudnya sekarang ni bila kita kajian kita ni dapat memberi pengetahuan yang baru dari sudut tu lah. Kan baru kita pergi teknikal lah, method analysis tu baru teknikal. Sekarang ni okey betul. Tu maksudnya bersifat konsep dia. Ada yang kadang-kadang tukar ni theoretically and conceptually. Ada yang tukar conceptually pun kategori theoretically. Cuma saya letak sikit kat theoretical lah. Sebab kat Malaysia ni banyak tulis kepentingan dari sudut theoretical, kepentingan sudut practically. Jarang orang bincang method dengan empirical ni. Cuma kat sini kita bincang part-part. Okey, kita pergi dekat method Okey, kita pergi pada method. Yang ni you all take note lah Take note. Okey, method. Kita ni contohlah kan, mungkin panjang lah. Okey, kita mulakan dengan outline chapter 3 kan, outline chapter 3. Apa 3.1 pengenalan. Okey, pengenalan tak ada apalah. Betul 3.2 iaitu research, design. Contoh itu one of the peserta cohort dia bidang apa bidang engineering lah, tapi sub engineering saya lupa dah bidang apa sub engineering tu, maritime ke bidang apa saya lupa dah civil ke saya tak sure, tapi engineering yang mana dia nak gunakan sounders tu memang consider sesuai untuk kajian business method, maksudnya bidang business atau management, tapi dia nak masukkan menggunakan reka bentuk penyelidikan itu dalam bidang engineering. Yang tu maksudnya dia dapat memberi sumbangan dari sudut extension. Jadi yang pertama, reka bentuk penyelidikan. Contoh ada tanya tadi soalan, gunakan ADI. Okey, ADI tu dalam pendidikan tak ada benda yang barulah. Kan, tak ada benda baru. Tetapi contohlah kan, bidang yang orang kata rare sikit lah, bidang macam astronomi. So dalam kajian dia astronomi tu tak ada siapa yang kajian yang come out dengan modul gunakan ADI untuk kajian di astronomi. Jadi itu extension. Kan? Jadi kita kalau guna ADI tu janganlah panik. Tak apalah, bukanlah semua benda kena extension. Benda tu replicate lah. Jadi kita menambahkan lagi beberapa dalam kajian-kajian sebelum ni yang menggunakan ADI dalam membangunkan modul, kita pun gunakan ADI juga membangunkan modul. Itu tak apa tu replicate. Maksudnya benda yang sama. Tapi mesti ada yang berbeza. Dalam ADI tu contohnya dari segi aspek katalah I tu implementation. Jadi apa uniknya implementation kita berbeza dengan orang lain. Dari segi D tu, design tu, apa spesifiknya design tu berbanding dengan orang lain. Itu boleh kat extension juga. Analisis keperluan. Jadi kenapa analisis tu keperluan tu you berbeza dengan orang lain. Itu boleh letak kat extension. Tapi umum dia, ADI dia tu mungkin itu replicate. Tapi spesifik itu kita boleh letak. Okey, kemudian falsafah. Okey, kan ada falsafah positivism, interpretism, lupa dah saya, critical realism, pasca moderns, kita ada pragmatism dan lain-lain lah. So kadang-kadang falsafah yang kita nak gunakan tu tak digunakan lagi dalam bidang ni, dalam topik ni. Kan, contohnya kebanyakan kajian menggunakan orang guna kuali atau kuanti. Jangan orang gunakan mixed method kan. Jadi dalam kajian ini menggunakan falsafah positivism dan interpretism. Itu extension. Itu extension. Maksudnya you gunakan falsafah kedua-dua keadaan. Positivism dan interpretism. Yang mana kajian sebelum ni banyak gunakan positivism je. Untuk kalau dia buat kuanti dia pakai positivism. Kalau guna kualitatif dia guna interpretism. Jadi benda tu penting, sebab tu kena faham bab 3. Bila you dah baca bab 3, you dah faham bab 3 dan you tahu lagi apa benda bab 3 ni yang boleh luas. Kemudian kaedah sama juga tadi dengan falsafah tadi, kaedah ada 3 iaitu induktif, kita ada deduktif dengan abduktif. Benda ni tak best nak cerita, tunggu bab 3 nantilah. Tapi cerita dia kalau orang kuali guna induktif, orang kuanti guna deduktif, orang mixed method guna abduction atau abduktif.
Jadi katalah you gunakan abduktif. Jadi dalam bidang ni konteks ni tak ada orang guna lagi approach kaedah penyelidikan, guna kaedah abduktif. Apa lagi? Apa ni, metodologi pilihan. Metodologi pilihan ni secara umum 4 je lah. Dan kita ada mono method kuanti, mono tu satu. Mono tu kalau dengar perkataan mono, mono tu satu. Mono method kuanti, mono method kuali, mix method ataupun multi method. Jadi mungkin kita gunakan mix method atau multi method, tak ada orang guna lagi. Jadi dengan kajian ni menggunakan multi method atau mix method, itu juga contribution dekat extension. Kemudian adalah strategi penyelidikan. Okey, konteks ni. Okey, dalam kajian yang nak buat ni, mostly kebanyakan orang buat kalau dalam kualitatif orang banyak buat case study. Tapi you nak buat action research. Jadi tak ada kajian-kajian lepas yang gunakan action research lagi. Itu sumbangan extension. Banyak kan strategi penyelidikan ni, survey, eksperimen. Bila sebut eksperimen, orang lain pun buat eksperimen, tapi kita ingat eksperimen yang macam mana? Kuasai eksperimen ke? Kalau kita panggil pure eksperimen ke? Jadi ada jenis lagi. Mungkin jenis-jenis tu orang lain kebanyakan pakai pure eksperimen, kuasai eksperimen tak ada lagi. So kita guna kuasai eksperimen pun extension. Okey, gunakan survey. Okey, orang gunakan survey sekarang ni, kebanyakan survey itu bersifat deskriptif. Survey yang orang bangunkan pakai Likert scale tu tak ada lagi. Jadi kita pun ada kat extension. Ataupun kat sini saya nampak juga orang buat extension walaupun mild. Dalam kajian lepas dia gunakan skala Likert 5. Kita pakai skala Likert 10. Dalam kajian ni, kajian lepas pakai 5 tapi pakai 10. Tapi kita ada justifikasi lah kenapa nak pakai 10. Yang itu pun extension. Tapi jangan sampai suka-suka je, aku nak dapat extension punya pasal, aku tukarlah skala Likert 10. Tapi kena bagi justifikasi. Setakat tukar tu benda simple, nak menjawab tu. Kenapa you move daripada original set questionnaire yang original pakai 5 skala scale, kenapa you nak pakai 10 skala Likert scale? Kena jawab tu dulu. Bukan main somborono je boleh letak extension. Tapi kena ada justify dululah. Okey, kesahan dan kebolehpercayaan. Okey, contohnya kesahan. Kesahan ni macam-macam. Ada kesahan muka, face, and lepas tu kita ada construct validity, content validity, macam-macam jenis-jenis validity. Mungkin researcher lepas bila kita buat minggu keempat kita akan detail benda ni bila kita perasan tengok kajian lepas, kalau cerita validity paling banyak pun buat 3 je. 3 jenis validity. Tapi kita nak buat 4, itu extension. Again, kebolehpercayaan. Okay, kalau tengok dalam kuantitatif, contoh, orang semua guna tengok kebolehpercayaan dalam validity test tu gunakan Cronbach alpha. You tak nak, you nak test dekat guna pakai Rush. You nak pakai kat Rush. Tengok pakai KR20 ke, berlainan dengan orang berlain guna reality pakai Cronbach alpha. Itu pun extension. Okay, ufuk masa. Ni ufuk masa, katalah buat kuantitatif biasanya cross sectional. Tapi dalam case ni, you nak kena pakai, nak menjawab objektif ni kena pakai longitudinal. So dalam konteks bidang ni, topik ni, kebanyakan orang guna cross sectional, tapi you pakai longitudinal. Itu pun extension. Lagi teknik and prosedur macam-macam lah. Orang gunakan soal selidik. Orang tak guna lagi instrumen. Dalam kajian ni gabungkan soal sidik dan interview. Maksudnya kajian lepas tak gabungkan soal sidik dengan interview. Tapi benda ni betul-betul kena kuasai. Siapa yang tak buat matrik tak boleh tulis macam ni. Sebab macam mana you yakin kajian lepas tak ada orang buat soal sidik dengan interview? Ni kalau saya check, kalau ada macam mana? Macam mana you yakin bahawa benda ni tak ada? Apa yang you prove ni? Saya dah buat master list. Okay. Saya dah buat master list, maksudnya dah review secara habis-habisan. Semua artikel you dah summarizekan dalam Excel. So bila kat Excel you boleh filter. Justru you tengok kat ada orang. Okay, ni saya filter kan. Kajian lepas sebelum ni semua pakai cross sectional. Tak ada satu pun kajian yang pakai longitudinal. So kajian ni pakai longitudinal. Okay, it's good tunjukkan extension. Tapi yang paling penting is not just only tunjukkan extension. Why? Kenapa you pakai teknik yang berbeza dengan pendidik yang lain? Nak tunjukkan kelainan tu best. Tapi nak kena yakinkan why tu lagi berat. Kita tak boleh terima semudah je. Kenapa nak buat kajian kat Malaysia? Sebab tak ada orang nak buat. Orang tak buat lagi kat Malaysia. So what? Nak kena explain tu kenapa kat Malaysia kena buat. Bukan kata disebabkan Malaysia tak ada orang buat, sebab tu kat Malaysia nak buat. Itu tak cukup. Justifikasi macam tu tak cukup. You kena clarify and justify kenapa you nak buat penyelidikan di Malaysia. Kenapa you nak pakai longitudinal. Walaupun you tahu dalam kuanti ni kebanyakan orang pakai cross sectional.
Yes, we agree dia bukan haram nak guna longitudinal dalam kuantitatif, but why? Okay. Kemudian interview, observation, tiba-tiba dalam kajian ni you buat triangulation. Rare sikit lah. Walaupun buat kuantitatif, tetapi you pakai triangulation, ada survey, ada interview, ada observation. So berbeza dengan penyelidik kuantitatif yang sebelumnya. Itu pun sumbangan dari sudut teknik dan juga prosedur dia. Jadi bila nak analisis pun ada benda yang you nak analisis, yang nantilah kita bincang analisis. Okay, tadi tanya pasal populasi. Yes, saya tertinggal kat situ. Termasuk dia kena masuk populasi. So populasi, persamplan juga adalah contribution. Okay, kalau sebut populasi ni maksudnya kajian di satu tempat je lah. Cuma ada setengah buku dia tak nak tulis populasi, dia nak persamplan. So menggunakan teknik persamplan. Okay, kajian dalam kualitatif semua orang guna proportif. Kita dekat matrik ada bukti 30 kajian lepas dalam topik ni semua guna proportif. Kita plan nak pakai snowball. Itu pun extension. Snowball ni ada sebab. Kenapa tak nak pakai populasi? Yelah, kalau nak pakai populasi nak pakai kat siapa? Tak tahu kat Malaysia ni. Jadi kita kena gunakan snowball. Sebab daripada snowball baru berjangkit. Daripada seorang akan recommend by another. So dia akan recommend and recommend. So sebab kita tak tahu. Lepas tu kita pakai snowball. Mungkin kat luar negara dah ada database. Jadi contoh kat Malaysia kan, dululah kajian student ni, dia nak dapat cari OKU, yang OKU buat keusahawanan sosial. Bukan keusahawanan biasa kan, keusahawanan sosial. Kan? Yang mana OKU dah sosial dah, buat keusahawanan sosial pula tu. Jadi tak ada database. Dia jadi pelajar ni buat snowball. Dia dapat identify bla bla bla, okeylah dia jumpa seorang ni. Seorang ni dan kita tanya kat dia, siapa lagi yang macam dia? Dia recommend ke orang-orang. Jadi tu teknik snowball yang maksudnya teknik sebelum ni guna proportif. Tapi kita ada masalah dengan proportif sekiranya kita masih kajian tu kat Malaysia masih lagi baru, government pun tak buat database, directory pun tak ada, jadi mungkin kita kena pakai snowball. Okay, macam penjenayah, kes jenayah kan, nak tahu siapa pembunuh, okay, kita ada saksi, so saksi tu dia nampak sekian, so kita dapat tangkap seorang suspek, suspek seorang tu lah yang modal kita. Daripada dia tu lah baru dia apa, kita kata snowball, mungkin ada kawan-kawan lain yang terlibat, jadi kita snowball kan. Okey, iaitu namanya persamplan. Unit analisis. Unit analisis juga dipanggil dalam kuanti kita panggil responden. Okey, kalau dalam kualitatif kita panggil partisipan lah. Partisipan. Okey, jadi aspek partisipan dan responden ni pun mungkin berbeza lah. Tapi kena ingat, banyak orang buat mistake. Kalau tempat saya ramai orang mistake dalam pendidikan lah, sebab saya ni pendidikan, yang mana dia guna teori A. Teori A tu untuk guru. Disebabkan nak dapatkan kelainan, dia test kat pelajar. Tak sesuai. Jadi dia ada masalah major lah. Yang mana dia kena rombak balik kajian. Yang mana dia salah guna teori. Sebab teori tu untuk guru. Sebab dia kata dia nak dapat kelainan, nak pergi beza dengan orang lain, dia test kat pelajar. Salah. Sebab teori tu dikhususkan untuk guru. Bukan teori tu dikhususkan untuk pelajar. Jadi dia dah salah pemilihan unit analisis. Berhati-hati dalam memilih unit analisis. Kadang-kadang dia kena match dengan teori. Okay. Next, analisis. Sebab saya habiskan metodologi. So dekat analisis, perisian. Perisian pun kena bagi juga. Banyakkan orang lain pakai SPSS, kita pakai SPSS. Jadi ada benda-benda yang kadang-kadang rare, benda yang baru. Jadi orang tak guna lagi. Jadi ada satu perisian yang gunakan, kalau kat Malaysia ni ada guna LISTRA, ada guna SAS, ada guna SAM PLS, ada SAM AMOS, ada SPSS. Mungkin ada lagi software-software yang baru, yang baru keluar tahun 2021, orang tak explore lagi. Dan ada keunikan dan kelebihan software itu berbanding software-software yang lain. Dan penggunaan perisian yang baru itu pun adalah extension lah. Ataupun integrate dua-dua. Maksudnya dalam kajian, kita tak jumpa lagi orang gabungkan dalam satu kajian menggunakan. Contohlah, dia guna Atlas T, lepas tu dia gunakan SPSS, kemudian dia gunakan Rush, kemudian gunakan AHP. 4 software dalam satu penyelidikan. Itu pun boleh. Maksudnya satu software tu dikhususkan untuk setiap objektif, tapi secara keseluruhan penggunaan gunakan 4 perisian dalam satu kajian itu extension. Jadi itu aspek yang dalam bidang metodologi, aspek metodologi penyelidikan dan analisis kajian. You just imagine daripada 3.2 sampai habis. Termasuklah nanti analisis kajian, kita punya prosedur, assumption, syarat-syarat tu semua tu, itu pun kita ada benda yang kita modify dan sebagainya akan jadi extension juga. Okey, saya buka pada soalan. Okey ke? Untuk bahagian metodologi ni, ada soalan nak tanya? Tadi ada tanya soalan dekat chat, dia tanya pasal populasi. So populasi ke persamplan? Either one lah. Jadi itu dekat sumbangan dekat metodologi.
Ya, Nazibah kata daripada yang asal kita dah ada summary. Sebab kata summary kat matrik dekat Excel tunjuk kajian lepas katalah ada 30 kajian, 30 kajian tu pakai skala Likert 5. So you nak move to skala Likert 10. Why? Kena ada citation lah. Sebab kita bukan expert metodologi. Kan? Pernah ada satu talk tu kan, kalau dia kata saya, you kenal kan, saya memang penulis buku metodologi. Contoh, bukan saya lah, dia yang cakap. So dia kata kalau saya menulis pun, kalau saya tahu benda ni memang saya bukan expert, saya kena cite orang lain. Walaupun saya tahu jawapan dia, tapi saya kena cite orang lain untuk berjelaskan. Kalau rasa jawapan dia tak cukup kuat, baru saya tambah dengan uraian saya. Tapi saya still kena cite. Jadi kita ni siapalah, lagilah kita kena cite lah. Sebab nak meyakinkan, dengan ada citation tu mengukuh dan meyakinkan bahawa statement kita tu kuat. Kalau tak ada citation, nampak kita punya kelemahan kat situ lah. Okey. Penambahan variable baru. Penambahan variable baru. Saya yakin you ada reason kenapa you nak tambahkan variable baru dalam model yang sedia ada. Itu adaptasi dan also can certain extension. Yep. So duduk dekat bahagian atas tu lah. Bahagian theoretical. Bahagian theoretical. Kalau nak sebut je lah. Nak sebutkan you kena bagi justify lah. Apa boleh ubah baru macam tadi kan, dia ambil dua elemen baru, dua boleh ubah tu lah, dia ambil daripada satu buku, nak support dengan dia punya current model. Jadi you mesti ada sebab juga tambah variable tu. We cannot simply tambah variable tanpa ada good reason lah, kan? Kena ada justify. Student saya ni diikut, dia ambil satu teori lah, model tu akan jadi dia punya kerangka teori lah, dia punya first dia. Jadi dia cadang, dia tambah, saya lupa, tambah 2 ke 3, saya lupa ada 2 atau 3. So dia tambah, dia email dengan siapa tau? Dia email dengan yang model asal. Dia kata thank you very much for this model. So dia nak minta permission, dia katalah senario dekat Malaysia sekian, kerajaan macam ni. So dia nak tambah lagi 2 variable, dia email dengan tuan punya model yang asal. Model tu asal cakap, siap kata lagi, dia recommend, dia kata macam, okay, you tambahkan 2 ni sebab 2 ni tak overlap. So lagi kuatkan lah, nanti orang kata, saya dah dapat permission daripada original authors yang kat model A tu, dia menggalakkan. Sebab kita tujuan, saya suruh student saya email sebab dah dapat opinions. Tapi dia kena elaborate lah sikit. Supaya nak minta pandangan expert yang orang bangunkan model ni, which is okay. Saya nak tambahkan 2 ni, takut 2 ni sebenarnya contradict ataupun sama je dengan 5 tu. Jadi saya communicate dengan dia. Bukan saya lah, student tu email dengan dia untuk dapat. Dan suddenly memang email tu dibalas. Walaupun tak panjang, tapi meyakinkan bahawa dia support. Maksudnya dia setuju you boleh tambahkan 2 ni sebab 2 ni tak overlap. Sebab soalan dalam tu memang kita ada beberapa soalan simple lah. Nak kata adakah dengan penambahan 2 ni maksudnya dah terlari konsep, ataupun dengan penambahan 2 ni maksudnya menambah baik extension daripada yang asal berdasarkan perubahan dan keperluan semasa. Kita katalah keadaan apa tu kan. Jadi nak tunjukkan bahawa dia pun support. Sebab kita pun nak dapatkan satu argument yang kuat bahawa apa yang kita buat ni sebenarnya sesuai ataupun tidak. Okey, guna rawak dia macam ni. Kalau rawak dia maksud macam ni saya tanya Claire, kalau rawak ibarat semua orang ni, kita populasi kita ada 1000. Jadi 10,000 ni layak untuk jadi sampel. Layak. 1000 populasi ni layak kita punya sampel sebab kita dah keluar kriteria dah. Sampel saya lelaki, guru yang mengajar 5 tahun pengalaman, guru yang mengajar kat pendalaman, guru mengajar 5 tahun, guru lelaki. Jadi kena ada tu. Jadi berdasarkan ketetapan yang kita buat, kita ada 1000 populasi ataupun 1000 sampling yang sesuai. Jadi dalam nak pilih sampel tu, kita isi nama dalam balang. Jadi semua orang ada potensi untuk terpilih. Itu rawak mudah. Rawak, kita panggil rawak. Jadi kalau nak stratify, kita buat sistem juga. Kita pecah by zone. Itu semua asas dia rawak. Tapi kalau you nak pakai purposive sampling,
Contoh dia very simple. Kenapa you pakai purposive? Permasalahan ni dia merujuk kepada 300 company yang berjaya di Malaysia. Merujuk kepada company yang berjaya di Malaysia. Sukses. Katalah company SME yang sukses. Kita ada directory top 300 company sukses. You pakai semua 300 tu, itu purposive. Kebetulan kajian kita tu tak ada orang lain dah. Dia tu. Top 300 SME company tu, itulah kita punya sasaran. Nak menjawab kita punya permasalahan-masalah, itulah sasaran yang terbaik. Dan itu dipanggil purposive. Jadi orang kuantitatif nak pakai purposive pun tak ada masalah. Dia memanglah pada peringkat awal saya pun faham macam tu. Mula-mula belajar dulu kan. Belajar degree, belajar stat. Jadi saya faham ketika tu populasi sampling ni kalau kita teknik persamplan, kalau yang secara rawak tu kuanti, yang bukan rawak tu kualitatif. Saya faham tu. Bila saya baca artikel baru saya jelas. Okey Claire, boleh faham tu? Maksudnya orang yang berada kalau kata rawak mudah tu semua orang sampel layak. Tapi kalau purposive tu tak, kita dah aim kepada kita aim kepada company yang sukses dalam SME. Kebetulan kita dah ada award kan 300 company SME terbaik. So kita pakai 300 tu. Tetapi gunakan teknik kaedah purposive ni ada risiko dia lah. Jadi kalau kata purposive ni dia lebih sesuai pakai turun padang. Guna kaedah purposive ni nak tengok kaedah macam mana you edar soal sidik ni. Saya guna post. Okey, purposive post Kalau baca artikel kata purposive, kalau post kurang nampak cantik lah penerangan tu. You turun padang, serah by hand. Itu purposive. Jangan lupa kaedah non-probability ni kaedah turun padang. Saya gunakan kaedah kota. Saya sendiri buat kuanti sebagai kota. Kota kena turun padang. Dia tak boleh gunakan post. Jadi orang yang gunakan purposive ni, orang yang dekatnya, tujuan gunakan orang kata non-probability sampling ni, kenapa orang kata dia lebih sesuai dengan kualitatif? Sebab dia jumpa direct dengan dia punya participant. Dia dapat, kita ni gunakan kaedah online, gunakan kaedah mail, email, sesuai lah gunakan secara rawak. Tapi kalau gunakan kaedah purposive, kota, snowball, apa lagi dalam kolektif, volunteer. So kaedah-kaedah tu memang kaedah orang kata serahkan by hand lah. Jadi itu kelebihan-kelebihan yang kalau kita gunakan kaedah dalam golongan non-probability tu. Okey ke Claire? Dia tak ada. Dia maksud dia memang kita nak tu juga. Saya nak tu juga, tu purposive. Alah tak apa, sama je. Semua ni sama, ambil je. Ni sama, tu rawak. Kita dalam keadaan mana? Kalau kita ni konsep dia, kita email je. Tu kumpulan rawak. Tapi kalau kita tak, kita nak tu juga. Aku nak turun padang juga. Aku nak jumpa juga. Tu kaedah yang non-probability. Jadi kena tahu dua keadaan. Setting kita macam mana. Kalau dalam research tak ada masalah. Kuanti nak masuk dalam non-probability, orang kualitatif nak masuk. Jaranglah orang kualitatif dia lebih prefer dengan guna kaedah non-probability lah. Orang kuanti tu macam saya sendiri, PhD saya guna kuanti. Tetapi saya pakai kota. Turun padang. Mana ada guna post-post ke email ke apa, memang saya turun padang. Sebab teknik dalam non-probability tu sebaiknya memang turun ke fieldworks. Jumpa sendiri dengan orang dia, jumpa sendiri dengan responden ni. Jumpa responden dia, bagi kat dia, bagi relax masa, kita tunggu, okey, lepas tu kita collect, pergi lagi, dah kita dah kontakan. Kan? Jadi kita tahu permasalahan, orang tak faham soalan ke apa semuanya ke, ataupun ada apa-apa lagi bantuan ke, kita boleh kat situ lah. Tapi kena kontrol lah, elak pada bias lah. Kita tak boleh menyarankan dia jawab yang mana lah. Itu dah salah lah. Ethics dari segi data collection method tu salah lah. Okay, alright. Okay, seterusnya kita pergi yang kelima. Kelima pula. Yang ketiga, empirical. Empirical ni dapatan kajian. Jadi kat sini khususkan kepada objektif. Jawab kat sini senang, straightforward. Objektif ada berapa? Saya ada 4. Okey, 4 ni 4 extension ke?
kebiasaan orang buat PhD ni kalau 4, 3 tu replicate, 1 tu extension. Biasa kan orang buat macam tu. Bukanlah 4 objektif tu adalah kita punya extension. Jadi kat sini kita boleh straightforward je sebab bila sebut empirical ni kita punya finding. So finding kita objektif nombor 1, replicate ke extension. Objektif nombor 2, replicate ke extension. Jadi kita laporkan. Jadi empirical ni straightforward kepada kita punya dapatan daripada kita punya objektif atau research question. Empirical ni boleh je sebab empirical ni biasanya kan takut terkejut pula guna template ni untuk orang kuali kan. So orang kuali mungkin tak gunakan term empirical, mungkin boleh gunakan kat sini result atau finding lah. Tapi kalau orang kuali, orang kuanti memang term dia pakai empirically lah. Tapi tak ada masalah pun, saya jumpa juga orang kuali pakai perkataan empirically. Tapi biasanya dalam bentuk penulisan empirical ni digunakan dalam kuantitatif. Bolehlah tukar sendiri result ataupun finding kalau nak tukarlah untuk kualitatif. Okey, saya buka satu-satu sebenarnya. Saya tak nak laju sangat. Okey, untuk empirical ada soalan? Berdasarkan kita punya dapatan. Okey ke semua? Awal lagi kita ni baru pukul 4. Jangan dah live dah. Kan? Okey ke? Okey, ada yang lambat sedikit. Okey, faham. Maksudnya empirical tu straightforward. Tak payah pening-pening. Itu merujuk kepada kita punya objektif atau research question ataupun hipotesis lah. Kan? Jadi kalau kata terlalu banyak sangat sebab contohlah hipotesis you 40, jadi kita tak payahlah refer hipotesis, kita refer objektif je lah. Jadi jenuh pula kita nak explain. Sebab kat bab 1 ni tak boleh terlalu detail. Kalau chapter 5 tak apa. Okay, dekat sini mungkin kita ringkaskan lah. Kan? Kalau dekat chapter 5 memang kita kena tadi ada tanya soalan. Memang chapter 5 kena summary kan. Kalau kita ada 43 hipotesis, kita kena buat table, kita kena summary kan, listkan semua hipotesis tu, supported ke reject. Jadi dia kena buat summary. Tapi kalau kata dekat chapter 1 ni saya rasa kalau hipotesis sikit tak apa. Tapi kalau hipotesis tu banyak, better pakai jawab research objektif lah. Kan? So jadi mungkin 4 je, kalau hipotesis mungkin 40. Pakai yang objektif saja yang 4. Okey, kalau kata faham empirical, sebab empirical straightforward, senang faham. Okey, kita pergi yang kelima adalah practical. Okey, practical dia pecah pada 2. Macam tadi, macam tadi dekat metodologi pecah 2 dekat aspek metodologi dan juga analisis. Tetapi dekat bahagian practical ni ada 2. Yang pertama adalah sumbangan fundamental ataupun managerial. Kita sebut dulu sebab ikut tak boleh nak cakap ada orang pakai managerial. Tengok konteks juga. Dan sudut fundamental boleh jadi fundamental or ataupun fundamental and managerial. Pengurusan. Jadi kita ambil yang nombor 5 tu, yang pertama kena bincang dulu dari sisi aspek fundamental atau managerial. Okey, 2 ni merujuk pada apa yang kita hasilkan. Contoh. Jadi yang bahagian pertama fundamental dan managerial ni mungkin tak semua. Ada yang come up dengan develop system, okey, develop produk, develop alat, develop tool. Kalau saya banyak buat develop tool kan, develop tools, develop module, develop model, policy, kit, instrument, garis panduan, SOP, profiling, index. Maksudnya tangible, nampak. Iaitu adalah sumbangan dekat extension. Kalau macam orang kuantitatif, dia refer model, tapi model tu replicate, dia guna balik. Tu jadi pengulangan lah. Tapi kalau you hasilkan, bila you punya objektif develop tu, automatically memang extension. Okay. Jadi ini penting lah kalau tanya sekarang, PhD sekarang ni mostly kebanyakan student sekarang memang ke arah ni lah. Nombor 5 ni menghasilkan sesuatu develop. Okay. Ini last yang kedua baru masuk impact. Impact atau impak ni, okay, kepada kerajaan. Okay, kepada industri, akademik dan komuniti. Apa dia yang sama je sebenarnya, apa yang kita punya sumbangan ni sama je dengan pendidikan lain, apa yang extension, lepas tu list lah. Buat short form je, sebab nanti dekat penulisan nanti baru kita detailkan. Jadi apa sumbangan kita pada kerajaan, kerajaan tu apa kerajaan tu? Banyak kerajaan tu. Kepada dasar, kepada polisi, kepada panduan, kepada blueprint, kepada apa lagi? Jangka panjang, jangka pendek punya planning, kepada vision and mission, itu kerajaan. Kepada industri, mostly pada ekonomi lah, ekonomi, teknologi. Jadi apa lagi keperluan-keperluan industri tu, apa punya kajian tu dapat beri manfaat.
Begitu juga dengan akademik. Akademik ialah researcher semasa dan researcher masa depan. Apa next researcher, apa dia boleh dapat manfaat pada kajian ni. Last sekali adalah pada masyarakat dan juga komuniti. Jadi kat sini kita boleh cover dari sudut praktikal. Jadi yang sepanjang ni kalau dalam kajian penyelidikan education, dia banyak beri sumbangan pada guru, kepada pelajar, itu konsep practically. Jadi you punya kepentingan kajian tu banyak tulis bahagian practically, tapi practically tu ada satu lagi bahagian iaitu fundamental and managerial. Okey, kemudian kita ada empirical untuk aspek dapatan, metodologi aspek method analysis, theoretical, teori and kajian literatur. So ada 5 ni. Okey. New knowledge. New knowledge tu dekat extension lah secara keseluruhan, tapi dalam konteks apa? Dia boleh jadi new dekat theoretical, new dekat method, new dekat empirical, new dekat practical. So kita tak boleh cakap new knowledge secara umum lah. Kita kena jelaskan maksudnya, ataupun you dapat new knowledge hari ni. Saya pun tak faham ni adakah soalan ke statement kan. Ayat empirical straightforward pada objektif. Daripada objektif kita, kan? Objektif kita tu sebenarnya extension ke replicate. Kan? Jadi base pada objektif lah. Cuma dekat bila nak buat dalam table ni, tak adalah kita salin objektif sama tu. Jadi apa yang extension dengan replicate. Yang ni statementnya orang nampak pun clear cut. Kalau tulis dalam perenggan pun sama je. Okay, sebenarnya dalam objektif you tu mana yang replicate, mana yang extension. Kan? Mana yang almost sama je seperti mana dalam kajian-kajian lepas. Tapi jangan ingat, ini satu benda yang you kena ingat. Replicate bukan tak ada contribution. Ada. Oh, kajian ni saya tak ada pun. Kajian tu model ni orang buat lah dekat Thailand, Itali. Saya cuma buat kat Malaysia je. Itu replicate lah. Sebab sama je, cuma test kat negara Malaysia. Itu pun sumbangan kalau kita tak uji kat Malaysia sampai bila pun kita tak tahu. Kan? Oh, kajian dekat Singapura dah buat, kat Malaysia tak buat. Itu bersifat replicate. Tetapi selagi kita tak buat dan kita tak tahu kat Malaysia macam mana dia punya result. Jadi jangan anggap replicate itu adalah tidak memberi nilai. Sebab tu kat sini kenapa saya letak juga, boleh je saya buangkan replicate. Tak, saya menghargai walaupun replicate tetap sumbangan, tetap memberi kepentingan kajian. Cuma kepentingan kajian itu untuk menambah keadaan ataupun pengetahuan sedia ada. Kan dia nak menambah, nak upgrade macam tu. Tetapi kalau extension ni satu dapatan ataupun satu aktiviti penyelidikan yang baru dalam konteks penyelidikan ini. Itu jadi ada dua yang berbeza lah. Okey. Okey ke semua? Ada apa-apa tambahan soalan? Dapat jadi kita lagi kuatlah mantapkan benda ni. Okey. Saya minta maaf sebab saya rasa saya nak tekankan dari segi kefahaman. So tak adalah contoh yang saya bagi. Nanti kalau you nak, nanti saya boleh bagi satu contoh, nanti saya snapshot. Ada kot, saya carilah. Ada a few kajian lepas memang lebih kurang benda ni, nanti saya bagi contoh apa dia buat. Dia adalah. Ada a few lah, tapi kebanyakan dia orang tak buat table. Yang macam kita bedah kan. So tak banyak dalam table. Macam last week punya slide you refer balik. So ada banyak contoh-contoh yang saya bagi. Okay. Okay, kalau tak ada soalan, kita masuk bahagian yang seterusnya. Sekejap, saya tengok bahagian chat. Okay, alright. So sekarang ni kita masuk limitasi lah. Ni dia punya, saya combine ni last week dengan ini. So saya hari ni nak bagi template je. Okay, yang ni. So kita masuk yang aspek yang seterusnya adalah bahagian skop dan limitasi. So skop dan limitasi pun ada template. Tadi kepentingan kajian ada 4, theoretical, method, empirical and practical. So kita nak tengok pula limitation. Limitasi ada 2 sahaja yang kita cover pagi tadi, iaitu theoretical and method. Sama je. Ni lebih kurang template. Template dia. Ini template untuk skop dan limitasi. Okey. Cerita dululah. Kita ada STM lah. Kenapa ada S? Sebab skop. S tu skop lah. T tu theoretical, M tu method. Jadi kita ni buat alasan, buat justify kalau apa dalam kajian kita limitation adalah aspek theoretical dengan method je.
Kita bagi reason kenapa pemilihan tertentu bagi satu-satu kajian, satu-satu aspek tertentu because of limitation on theoretical. Sebab tu orang bincang theoretical limitation, methodological limitation. So pecah pada dua. Okey. Kalau tengok dekat kolom atas tu, mula-mula saya pecah bab, jadi ada dua bab 3, 4 lah. Merangkumi, bila sebut limitation ni, merangkumi literature review, metodologi dan analisis. Okey, pecah pada 3 iaitu topik/perkara. Yang ni lah kita cara STM tu. Okey, boleh diubah sesuai mengikut bidang ilmu, kesesuaian dan keperluan dalam proses penyelidikan. Okey, apa itu limitasi? Apa itu limitasi? Dalam penyelidikan, ini sama macam slide tadi. Solusi terbaik adalah penting, yang mana tindakan dalam pembuatan keputusan akan berhadapan dengan beberapa pilihan dan situasi. Oleh itu, satu atau beberapa konsep ataupun teknik, kita pilih terbaik daripada yang terbaik bagi menjawab kita punya objektif dan research question. Penerangan, limitasi, ringkas dan jelas. Jadi kita buat poin-poin ni yang ringkas tapi jelas. Okey, delimitasi ataupun justifikasi. Kat sini kena bagi kolom kat sebelah. Tak cukup kita kata nanti kenapa pakai teori A, apa justifikasi kena bagi. Okey, setiap perkara yang kita nyatakan dalam limitasi, sama ada teori ke konsep ke reka bentuk, iaitu dalam konteks teori dan metod yang mana kita gunakan dipilih tu perlulah diberi penjelasan dengan memberi justifikasi kenapa pilihan dan keputusan itu diambil. Okey, delimitasi atau justifikasi ini perlu relevan, praktikal dan meyakinkan dengan adanya sokongan dari sumber iaitu citation. Okey, yang pertama skop. Macam tadi lah, skop ni benda pertama yang kita kena tahu adalah apa yang kita nak buat. Jadi macam-macam lah, macam saya buat tadi scope and approach, macam saya buat scope and assumption. Jadi scope nyatakanlah apa kita punya fokus, apa kita punya aim tentang orang faham kajian kita ni. Itu scope. Jadi kat situ bolehlah buat beberapa poin-poin yang berkaitan dengan scope seperti mana yang kita telah bincang sesi pagi tadi. Okey, alright, kita masuk dari segi aspek limitation. Yang nak tekan kat sini ada limitation lah. Okey, alright, yang pertama adalah teori dan konsep. Sama macam tadi. Semua ni saya copy paste sama je. Macam kepentingan kajian tadi sama je. Isi dia sama je. Memanglah sama dalam literature review. Inilah komponen dia. Inilah elemen dia. Dalam metodologi, inilah elemen dia. Jadi benda yang sama. Tapi konteks yang berbeza sebab kat sini adalah limitasi. Tadi kepentingan. Yang ni limitasi. Okey, kita mulakan dengan tadi. Katakan kita orang kuanti lah biasa kat sini. Kita menggunakan satu teori saja. Kajian ini menggunakan teori X. Sila beri justifikasi. Kenapa teori X? Tolong bagi dekat ruang delimitasi dan justifikasi. So, bagian limitasi tulis, kajian ini menggunakan satu teori iaitu teori apa. So, kenapa guna satu teori itu? Sila beri justifikasi. Itu limitation. Nampak bunyi macam senang je kan. Nak limit, nak kata je semua. Tapi lupa. Dalam bahagian ni kena nyatakan justifikasi. Kalau you tulis ni dalam Viva atau proposal defense, orang tak tanya dah soalan. Nak tanya buat apa, dia dah justify dah. Kan? Kita kata kenapa dia guna satu teori, kenapa dia guna dua teori, kenapa guna tiga dan sebagainya. Dia dah justify. Macam tadi kan, you nak gunakan dua model, kan? You nak gunakan 7 pemoleh ubah. Kan? Jadi benda tu dalam literature lah, gunakan 7 pemoleh ubah. Jadi semua tu ada justifikasi. Samalah dari segi aspek teori, model ke, konseptual ke, prinsip ke, asal falsafah. Kita dah bincang tadi adalah saya nak ulang balik. Tapi dalam konteks dia limitation. Apa saja yang kita guna, kita kena sebut sini limitation dia dan kenapa. Kenapa tu justify. Jadi table ni bolehlah you buang-buang. Ada kan penerangan saya tu buanglah. Jadi nanti you setting balik, jadilah satu table untuk limitasi dan justifikasi. Delimitasi tu tengoklah, ada setengah bidang tak guna perkataan delimitasi tu, gunakan perkataan justifikasi. Jadi go through satu-satu. Kumpulan pertama, grup pertama theoretical, aspek teori and konsep. Kemudian kajian literature. So kenakan apa? Kenapa you tak gunakan, kenapa you gunakan tanpa teknik? You buat general review je. Jadi kenapa justifikasi dan sebagainya. Begitu juga dengan method, sama jugalah limitasi. Kajian ini menggunakan katalah you gunakan size sampling pula lah. Kita ada tadi size sampling, you gunakan G power. Kenapa you gunakan G power? Mesti orang tanya, kenapa tak gunakan Craigie Morgan? Biasanya yang kalau gunakan G power tu okey lah, yang guna Craigie Morgan tu. Guna Craigie Morgan tu kena bersilat.
Crazy Morgan je. Daripada zaman saya belajar degree sampailah you all buat PhD ni pakai Crazy Morgan je. Kenapa nak pakai Crazy Morgan lagi? You bagi alasan. Dia kata dia adalah high citation calculation sampling size. Kalau kita sampling size ni yang paling popular Crazy Morgan lah. Dibuktikan dengan paling tinggi dapat citation. Jadi okey lah nak kata macam mana dia dah bagi reason top high citation kan, memang Crazy Morgan paling tinggi pun, tapi paling tepat adalah ralat. Dalam method ni orang tengok ralat. Kalau menggunakan nilai P ataupun ralat 0.05 tu boleh pakai Crazy Morgan. Ya, kalau pakai 1% tak sesuai. Macam kajian yang guna mediating, yang guna direct effect and indirect effect, dia pakai nilai signifikan tu kurang daripada 0.01. Jadi siapa yang pakai SAM, Crazy Morgan tak sesuai digunakan. Tapi itu dari segitulah. Tapi ikut orang, ramai je orang dah grad. Orang ramai dah, student saya pun guna SAM pun pakai Crazy Morgan pun dah grad. Tapi kalau saya tahu sebab Crazy Morgan tu kalau dalam jadual tu dia baca ralat 5%, maksudnya kurang daripada 0.5. Sekiranya kita pakai nilai signifikan kita kurang daripada 0.05 boleh pakai Crazy Morgan. Okey, kenapa orang sekarang ramai pakai G-Power? Sebab G-Power tu boleh set. Okey, kat G-Power tu boleh set. Kita nak buat apa? So kita nak tengok regression. Okey, pilih multiple regression. Okey, kita letaklah kalau nombor populasi, ada populasi ke unknown populasi. So kita klik enter, so dia akan calculate berapa kita punya dia suggest akan dapat satu nilai sampling size. Jadi Crazy Morgan tu dia dah bagus sebab dia menentukan sampling size berdasarkan apa jenis analisis yang kita nak laksanakan. Itu kelebihan G-Power compare dengan Crazy Morgan lah. Nanti dekat bab 3 nanti kita akan belajarlah jenis-jenis orang kata size sampling yang bersesuaian untuk kita. Jadi penggunaan G-Power tu apa? Kenapa you gunakan G-Power? Jadi sudut positif lah G-Power, kelebihan dia ni. Jadi kena nyatakan lah. So apa limitasi dia? Tapi betul lah dalam kes ni jangan guna banyak, pening orang ni. Ni nak tengok size sampling pakai banyak. Pakai satu sudah lah, tapi kita kena memilih yang terbaik daripada yang terbaik. Okey, banyak lagi metodologi yang boleh diperbincangkan juga sama dengan analisis kajian lah. Jadi kenapa kita guna SPSS? Kenapa SPSS? Kita kata SPSS boleh menjawab kepada semua objektif kajian dan dia merupakan salah satu perisian yang popular yang di kalangan pendidik social science. Bracket Palin 2019. Kan? Jadi kukuhlah kenapa you pakai SPSS dia. Bila orang kata SPSS bukan level PhD, siapa kata? Mana ada citation kata PhD tak boleh pakai SPSS? Tu bohong. Itu semua emosi je, perception saja. Tapi dalam kes ni tak ada masalah. Sebab kita boleh buktikan yang mana semua objektif boleh dijawab dengan SPSS. Kita ceritalah kekuatan SPSS tu apa. Saya banyak jumpa orang yang kata SPSS tak okey tu sebab dia tak belajar. Simple je, saya buat direct simple je. Kalau you kata SPSS tu tak okey, you tak belajar kot. You belajar SAM PLS tapi you tak belajar SPSS. Jadi kalau you dah belajar SPSS, lepas tu you belajar SPAT PLS, kita tak bincang pun benda ni. Kita tak kata pun siapa bagus lagi bagus. Dia kata okey, you kena tahu nak interpretasi dan you kena tahu bahawa dia paling sesuai untuk menjawab kita punya objektif kajian. Tetapi dalam SMART PLS tu ada kelebihan yang tak ada dalam AMOS, dalam SPSS. Tu kenapa orang pergi pada PLS. Tapi kalau dia tak nak guna SMART PLS, dia bagi hujah argument yang lain, tak apa. Cuma dia proses dia nak step dia, prosedur dia panjang sikit. Kalau guna SMART PLS, 5 step dah settle. Tapi kalau pakai SPSS tu kena buat satu per satu. Jadi terpulang, dua-dua tu boleh dapat result yang hampir sama. Kan? Guna Excel. Macam mana? Kalau bidang engineering semua buat Excel je. Tak payah pakai software pun. Jadi pakai Excel pun boleh. Jangan orang kata pakai Excel pun bukan level PhD. Janganlah kita jadi budak-budak lah. Bila kata tu tak boleh, ni tak boleh. Banyak perkara yang harus diperbincangkan daripada kita kata ini bukan PhD, ini bukan dan sebagainya. Sebab yang paling penting adalah bagaimana proses tu. Justifikasi yang kita bagi. Ya betul kita pakai Excel je tapi ada justifikasi yang kita boleh menjawab semua objektif menggunakan Excel. Jadi orang nak kata apa? Okey, tak bolehlah terus nak blame. Betul ke ni? Kita tengok nanti bagai method macam mana. Mampu tak Excel tu, rupanya dia memang
Kalau tanya saya, Excel dah powerful dah sekarang ni. Formula semua dah ada dah. Cuma konsep dia tak systematic lah. Jadi dia dapat result tapi kan nak integrate antara finding lain tak boleh. Kalau software tu daripada satu result kita boleh correlate dan sebagainya. Okay, kalau Excel tu mungkin kita kena come out dengan bukanlah formula baru tapi kita kena setting. Kena buat macam coding sikit, buat programming sikit dalam Excel tu baru boleh dapat result. Okay, macam saya sendiri memang saya kena kita panggil reformat, recalculate lah. Jadi ada juga formula tu saya ubah sikit untuk sebab saya nak gunakan dalam Excel, nak keluarkan graph dan sebagainya. Jadi saya tak gunakan software, saya gunakan Excel saja. Saya punya PhD yang doctorate saya memakai Excel je. Okay, ada soalan untuk aspek limitation. Saya tak pergi terlalu detail macam kepentingan kajian sebab benda elemen yang sama. Cuma nak nyatakan dari spesifik apa limitation kajian kita. Okay, kajian kita menggunakan ini. Okay, kenapa? Bolehlah detailkan semua ni. Detailkan satu persatu. Kalau tidak, kalau kita tak buat macam ni, kita akan nampak macam mana orang tulis tesis. Kan maksud je kan, mungkin pemberat dia dekat bahagian tertentu je, tempat je. Banyak orang cerita pasal limitasi, banyak cerita tempat. Walhal limitation bukan tempat saja. Banyak lagi elemen-elemen dalam theoretical dan juga methodological dan analisis yang boleh diperbincangkan dalam konteks limitasi kajian. Okey. Okey semua? Soalan pun tak ada ni. Tengku dia macam ni, perisian. Kalau tanya saya, dia tengok purpose, dia tengok objektif. Jangan tengok saya kuali kena pakai in vivo. Relax dulu, relax. Kita ni nak menyelesaikan objektif kajian. Kalau objektif kajian tu gunakan Excel, orang yang tak belajar Excel dia boleh cakap lah Excel tu senang. Siapa orang industri dia tahu Excel tu senang kan. Jadi saya tak ada gelak pasal Excel, saya tak boleh khatam lagi. Exam pun tak lulus Excel. Level 1, level 2. Level 1 kita belajar dekat kedai komputer tu dia tak kira professional tu. Nak lepas level 1 pun azab lah Excel tu. Level 2 dah masuk coding dan programming dah. Jadi Excel tu kalau kata programmer IT, tu tanya programmer IT. Kalau dia pergi luar negara, kalau belajar coding, semua start dengan Excel dulu. Jadi Excel ni powerful sebenarnya. Sebabnya Excel paling power lah sebenarnya. And you kalau you scroll ke kanan, you tak jumpa infinity. You scroll ke bawah pun you tak tahu bila penghujungnya. Software ada penutup dia. Dia ada min max dia. Ada limitation dia. Excel no limitation. Kita panggil no infinity. Jadi Excel tu lebih. Jadi kalau orang kata Excel bukan level PhD, kita diam je lah. Ingat ada benda dalam bidang kajian saya tak ada software. Tak ada software. Jadi nak calculate formula tu saya kena formulasikan design saya dalam Excel. Tu tanyakan kawan kita dalam bidang engineering. Ramai gunakan Excel because kalau ada software dah lama dah guna software tu. Tapi kita dalam research ni keluarkan formulasi. Kita keluarkan kalau orang ekonomi kita keluarkan apa tu kita panggil equations. Equation bukan boleh simply ambil dari software. Kita dapatkan equation tu, lepas tu kita formulasikan. Benda tu kena keluarkan dari Excel. Jadi benda-benda tu ada reason tertentu kenapa kita gunakan Excel. Kenapa you buat tesis guna Microsoft Word? Sebab dia friendly, boleh edit, boleh padam, boleh tukar, boleh edit. Sebab dia sesuai. Tapi jangan kata Microsoft Word tu tak okey, Excel tak okey. Kalau Microsoft Word tak okey, kita tulis tesis pakai Microsoft Word. Jadi kalau nak buat graf, kalau tanya saya graf, kalau tanya student saya, ni graf pakai apa ni SPSS? Tak nak, pakai Excel. Sebab graf pakai Excel lagi cantik. Lagi clear lah dia punya tu. Jadi, okay, result dapat dah. Okay, jangan pakai graf ni. Graf dia tak cantik, pakai Excel. Excel graf dia cantik. Jadi kalau tanya saya, kita ada reason yang kuat, kita ada justify yang kuat. Kadang-kadang kita perlukan beberapa support perisian yang lain supaya kita punya presentable, kita punya research ni boleh diinterpretasi dengan penulisan kita boleh difahami dengan presentation yang menarik lah. Saya sendiri, kalau kata sekarang ni, kalau sama Aziah kan, orang dalam bidang computing, data science ni dah lama dah pakai fuzzy ni. Cuma sekarang ni PhD kita belajar fuzzy, Delphi dan sebagainya tu. Sebenarnya fuzzy ni orang bidang computing dan bidang IT dia dah jauh dah fuzzy ni. Saya sendiri pakai fuzzy, saya punya doctorate 2008 saya dah pakai fuzzy dah.
Tapi saya pakai AHP ya, Analytical Hierarchy P tu apa lupa saya, AHP Processing ya, proses ya. Okay. Jadi yang tu dah pakai dah. Cuma sekarang ni Fuzzy tu jadi mudah lah, dah mudah lah. Jadi kalau kata kawan-kawan saya dalam bidang computing, software engineering tu dah jauh dah Fuzzy tu. Semua pakai Excel. The advance of Fuzzy tu pakai Excel je. Kan. Jadi jangan keep simply yang kata Excel tu yelah. Tapi ada juga lah orang kata, oh do PhD yang pakai Excel je. Okay. Kan. Siapa yang pernah kerja kat industri tahulah. Saya kerja kat Produa kan. Kita tak ada pakai PowerPoint dengan Microsoft Word. All the letter, surat menyurat pun pakai Excel. Surat pun pakai Excel. And presentation pun pakai Excel. Report semua dekat Excel. Hanya gunakan Excel saja. Tak ada PowerPoint, tak ada words. Kita licensing cuma Excel saja. Kan? Tak ada supaya orang kerja pakai Excel. Mana ada word dengan PowerPoint? Presentation pakai Excel. Kan? Alright. First day saya ingat saya kerja first day. Saya kerja kan, nak buat surat. Saya kata mana Microsoft Word dalam komputer gelap berani tu. Kata kita kat company ni memang tak pakai. Dia ada dasar perkhidmatan. Kita license Excel je. Buat surat kat Excel. Berpeluh. Mana pernah buat surat pakai Excel? Mau tak berpeluh. Kan? Baru rasa macam kecil je. Belajar sampai saya tu kerja sadar master kan. Kecil je master. Macam tak fungsi je master tu kan. Hari pertama nak kena buat surat dengan vendors. Kena buat surat lah. Ada satu report tu kena buat surat. Kena pakai Excel. Ambil. Buat saya pernah cerita dengan wife dengan anak saya. Satu hari saya buat surat pakai Excel. Kan? Baru rasa macam barulah. Tahu dulu aku macam sekarang ni baru saya pesan kat student saya. Get ready lah you all ni buat surat pakai Excel. Buat company you kerja nanti ada license Excel je. Macam mana nak buat surat pakai Excel. Orang mungkin gelap. Jadi kita dah lalui kita tahu. Tu kenangan lah first day. Memang saya akan ingat sampai bila lah. The first day memang kita macam bully lah. Normal lah tempat baru kita orang baru memang kalau kita kat industri tu bully dia sama lah. Tak kisahlah kau operator ke apa ni ke dia orang baru dia sama je. Operator pun belasah kita. Apa dah belajar master tinggi-tinggi surat pun tak tahu. Tu saya kena dah. Kan. Tadi dia panggil bos. Bos, kat universiti tak belajar buat surat pakai Excel. Teruk sangat universiti tu. Kena. Kan. Hari pertama tu dapat bully macam tu lah. Banyak guna fax. Guna fax pun saya tak tahu. Tanya kertas kan. Bos cari kertas apa? Cari kertas apa? Kat sini tu mana kita pakai double A lah apa. Semua kita pakai kertas fax. Maksudnya kertas-kertas yang kuning-kuning tu. Kan? Surat-surat. Kena marah dengan bos. Ni Fazil you pakai apa ni buat proposal ni? Ni saya pakai kertas. Orang tak buat proposal pakai kertas ni. Semua kita pakai recycle paper. Jenuh. Mengumpul cari recycle paper. Bos tak akan terima proposal kalau guna kertas original artikel. Kalau original apa pakai A4 yang bersih tu untuk dia je. Untuk pekerja semua kena pakai recycle. Tu belum kira potong separuh lagi. Ini banyak kosong ni kenapa tak potong? Guna selai kertas jimat. Potong dua. Tu cerita industri sikit-sikit lah. Jadi bila kita dah duduk dekat kerja kerajaan ni nampak macam apa pembaziran tu berleluasa lah. Kalau kerja kat industri selagi boleh jimat habis lah. Okey, ada soalan? Okey, kita ada satu lagi penutup petang ni. Ada satu lagi template, okey, iaitu outline. Okey, dekat bab 1 tadi ada bincang kan. Okey, kita bincang outline. Okey, ini outline yang the last kita punya template untuk sesi petang ni lah. Okey. Terima kasih ada yang bagi tahu saya dekat group WhatsApp, saya punya template tu dah lari sikit, bukan lagi apalah. Numbering tu dah lari kan. Tertulis 2 point. Terima kasih yang komen tu. Okay, saya dah betulkan sikit dalam slide ni lah. Okey. So kat sini 1.1 introduction, okey, 1.2 research background, 1.3 problem statement, research objective. Yang ni ikut format universiti dan fakulti lah Kalau kat sini saya letak 1.4 objektif, 1.5 research question, 1.6 research hypothesis, 1.7 definition, 1.8 significance of the study, lepas tu 1.9 scope and limitation, 1.10 thesis structure, 1.11 conclusion. Ni bukan apa tau, nampak simple. Just to share kenapa bab 1 ni sangat penting. Bab 1 ni kita akan bawa tau. Masa bab 2 pun kita kena ada bab 1. Jadi ibarat macam chapter 1 ni kena bawa dalam beg. Sentiasa ada dalam beg. Jadi mungkin nak bawa penulisan tu mungkin 20 muka surat kan. Jadi dengan menggunakan template ni dapat satu ringkas lah. Jadi mungkin semua template dia campur-campur ada 5 je. 5 muka surat je. Jadi 5 muka surat ni sentiasa dalam beg. Kalau semasa buat literature review kita takut kita tersasar, kita
kita tengok balik kita punya template ni supaya apa yang kita tulis dalam bab 2, bab 3 tu tally align dengan chapter 1. Okey, jadi gunakan ni juga untuk kita monitoring dengan supervisor. Okey, supaya supervisor dah tengok apa lagi bahagian yang kita tak siap dalam bab 1, kat mana yang beri tumpuan yang harus inilah. So kita pun boleh progress. Jadi supervisor pun boleh tengok setakat ni dah buat apa dah? Oh, dah buat 5 muka surat. Oh, mana tu? Dekat ni dah ada 1 muka surat. Ni kosong lagi. Jadi supervisor kata, oh ni tak buat lagi research patient. Itulah tengah nak buat. Jadi monitoring you dengan supervisor penting. Kalau tanya saya zaman sekarang ni, nak cari supervisor yang monitoring kita tu, mana yang dapat monitoring yang betul-betul structure tu rezeki lah. Tapi kadang-kadang kita yang kena bantu supervisor. Mana student yang mana guide supervisor untuk structure kita. Okey, Prof, ini saya punya summary report ni. Jadi inilah progress saya nak beritahu dalam chapter 1 apa yang saya dah buat, apa yang belum. Ini dari segi total page. Jadi supervisor pun, bagus-bagus buat macam ni. Macam ni yang kita nak. Nanti saya boleh nampak lah mana lagi yang you tak cover. Jadi ini chapter 1 lah. Nanti chapter 2, chapter 3 kena buat lain pula lah. Jadi berdasarkan template ini, ambil contoh lah. Saya ambil contoh macam ni. Ambil contoh lah. Kalau kat sini introduction is introduction lah, satu perenggan je kan. Research background pun jaranglah pakai numbering, biasanya 1.2 lah. Tapi research background akan adalah beberapa perenggan. Sama juga dengan problem statement, ada beberapa perenggan. Jadi you kena take note je lah untuk bahagian 1.1, 1.2, 1.3 tu tanda dah ke belum. Okay, kalau nak ubah slide boleh tambah lagi. Kalau ada setengah tu, kalau macam saya sebenarnya saya jarang guna dah ke belum tu. Cuma saya gunakan untuk you all, saya biasa guna peratus lah. Okay, introduction berapa peratus. Jadi orang akan nampak you punya progress dari segi peratus. Jadi better, kalau saya lebih guna peratus lah, bukan tanda right dengan pangkah. Tapi mungkin kebiasaan orang biasa update bila sebut checklist tu ya atau tidak kan. Jadi konsep dia kat sini terpulanglah nak pakai right dengan pangkah ataupun peratus. Okay, dan boleh letaklah total page ataupun total perenggan dan sebagainya. Nak kata berapa perenggan ke page. Terpulanglah kalau nak pakai perenggan lah. Kalau nak pakai page. Okey, kita pergi yang 1.4 objektif. So kalau katakan ada 4 objektif kita letaklah. Sebab saya nak cukupkan satu muka surat ada satu slide je. Jadi ada 4 objektif saya letaklah. Saya letak A, B, C, D lah. Sama juga research patient, ada A, ada B, ada C, ada D. Tu nak tunjukkan color pun sama jugalah. Kalau kata objektif nombor 1 tu dia align dengan research patient kita. Sebab tu saya letak warna biru. Okey. Kemudian research hypothesis. Research hypothesis tu dia ada untuk kalau tengok research patient nombor 3 ada keluar 3 hypothesis. Kemudian tengok yang untuk objektif nombor 4 tu ada keluarkan 3 hypothesis juga. Okey. Definisi operasi tu terpulanglah, mungkin banyak daripada 3 kot. Saya letak 3 je. Jangan you all buat 3 je. Mungkin you boleh listkan beberapa. Kemudian significant of the study tadi kita ada 4 kan. Theoretical, methodological, empirical, practical. Mungkin you boleh buat titik, 2 titik. Nyatakanlah apa theoretical tu buat point-point ke ataupun listing. Sama dengan scope, theoretical dengan limitasi. You tulislah apa dia berkaitan dengan scope, theoretical dengan limitasi. Kemudian dia atau tidak atau inilah. Last sekali ada thesis structure. Okay. Thesis structure yang tadi itulah. Kita dah bincangkan tadi thesis structure tu. Thesis structure tu yang tadi tu kan. Ni last ke lah kita punya checklist untuk chapter 1. Okay. Alright. Habis ya. Kita punya perkongsian, kita punya bab 5 ni, bab 5 pula. Bab 1 ni penggunaan template daripada alignment, kepentingan kajian, skop dan limitasi dan juga sedikit outline lah dalam bab 1. So, ada soalan? Ada soalan? Oh, Ina kata, semua template ni kena present ke? Okay, saya ambil penjelasan presentation tu tak ada format. Yang nak present besok tak ada format. Nak present pakai slide ke? Nak present pakai Microsoft Word dia, tunjuk je tesis tu kat mana nak bincang pun boleh. Nak gunakan template kan boleh. Nak tunjuk template yang satu je. Saya nak tunjuk template, nak tengok alignment saja pun boleh. Nak tunjukkan 2 kan boleh. Tapi yang satu je tak boleh. Tak boleh lebih masa. Kita bagi seorang 30 minit saja. Jadi kalau present banyak-banyak pun nanti tak sempat nak cover semua. Kan? Ambillah dekat bahagian yang mana yang kita rasa agak kritikal, kita nak confirmkan apa yang kita buat ni selama ni buat okey ke tak, betul ke tak. Jadi minta pandangan lah. Mungkin saya, sahabat-sahabat lain boleh juga bagi cadangan apa yang saya punya komen ataupun you nak tambah lain-lain pun beri pandangan. Jadi sebab tu macam minggu lepas dia tak apa meriah lagi.
So sebaiknya yang kawan-kawan sahabat-sahabat walaupun tak bentang hadir sama-sama, kita dengar kawan-kawan kita punya present, kerana soalan itu mungkin kita juga nak tanya, mungkin situasi itu mungkin berlaku pada kita bukan sekarang tapi mungkin masa depan. Kemudian kalau nak respon dekat chat. Tu ruangan chat tu bagilah komen. Tak adalah nak tunjuk pandai ke, nak tunjuk kira ke. Tak, ini namanya adalah sesi perbincangan dan juga orang kata duduk dalam satu kumpulan, so kita berkongsi ilmu dan sebagainya. Jadi gunakan manfaat chat tu. Jadi minggu lepas tak banyak lagi. Kalau sebelum ni kohort tu chat tu meriah tu. Okey. Tak apa, nanti Nurul nanti PM tepi. Saya ada note perkataan ni. Jadi ada banyak-banyak benda yang bagus dekat bahagian chat tu lah kalau kita fully utilize masa sesi pembentangan tu. Jadi boleh je yang tanya soalan tadi tu, boleh je gunakan template ni walaupun tak semua dan sebagainya. Kan? Okey, ada soalan-soalan lain? Okay, kita sebenarnya dah tarik sebenarnya. Sebab tu kita tadi break 1.30 sebenarnya kan. Biasa kita break 12.30, 1.30 Jadi kita start lambat pukul 3 kan. Jadi sebenarnya kalau kita buat sampai pukul 12.30, kita break, start balik 2.30 dah habis dah ni. Ini sebenarnya dah cover lah. Timing lah kan. Kita rehat tadi tak sampai 2 jam. Kita rehat tadi 1.5 jam saja. Okay, besok kan sekali jalan lah. Jadi first batch yang akan dapat report ni hari Isnin lah. Hari Isnin saya akan bagi dekat Encik Kamarul tu, Encik Kamarul akan scan dan akan email. Dan besok sekali jalan lah, sambil-sambil you bentang tu, yang mana dah bagi artikel tu saya tengok sekali jalan lah. Jadi saya senang faham lah, sambil-sambil you present tu, biasa orang present 10 ke 15 minit kan. Jadi 15 minit tu saya boleh tengok. Lebih jelas sebenarnya. Kalau saya tanya feedback sahabat-sahabat kita senior-senior lah. Daripada saya check by report dengan presentation, mana lagi jelas? Presentation lagi jelas lah. Dan kadang-kadang bila kita report, okay, saya komen mana yang saya perasan. Tapi kalau masa you present, kita senang nampak lah kat mana yang harus diberi fokus dan sebagainya. Tapi combination, report dengan presentation, combine dua-dua, lebih faham. Bukan lebih faham lah, lebih baik. Okey, ada apa-apa soalan tambahan sebelum kita tutup kelas kita ni? Untuk perkongsian hari ni, jangan lupa esok presentation. Untuk presentation, masih lagi dalam bab 1 lah sebaiknya. Supaya kita masih lagi dalam tema bab 1. Okey, nanti minggu depan, siapa nak present literature review dah boleh. Tetapi macam ni, contohlah kan, sebab kita tak semua orang present serentak kan. Okey, minggu depan dah masuk literature review, tapi kalau you nak present bab 1 boleh. Kita ambil reverse boleh. Okey, kita dah masuk bab 2 tapi dia nak present bab 1. Okey. Bab 2 nak present bab 3 tak boleh lagi. Masuk bab 3, ada orang nak present masih minggu yang ketiga tapi dia nak present bab 1 boleh. Ke belakang boleh tapi ke depan tak boleh. Kalau sekarang ni minggu method nak present bab literature review introduction okey. Tapi kalau nak present bab analisis tak boleh sebab kita tak masuk lagi dekat analisis. Kita ambil konsep macam itulah. Jadi jangan risau kalau minggu depan saya nak present bab 1 tapi minggu depan ada literature review, boleh juga present berkaitan dengan bab 1. Okey, kalau tak ada apa-apa respon, semua dah diam, saya rasa tak ada apa dah. Itu saja perkongsian ini. Nanti saya cuba betulkan sikit sebab ada slide yang baru, okey, sebab ada yang penambahan ni. Jadi saya bagilah new slide yang baru sebab ada sedikit perubahan yang saya masukkan ni, jadi saya bagilah. Tapi yang plain template saya dah bagi dah kat you all kan. Plain template, nanti nak gunakan template tu nanti tengok pada slide. Tengok pada slide. Nanti tahulah macam mana nak apply. Okay. Nanti saya bagi new slide lah. Lepas habis dengan you all ni, nanti saya sekejap-sekejap nak upload juga. Video pagi tadi pun tak sempat upload lagi. So nanti saya upload. Dengan sesi video ni saya upload. Plus dengan penambahbaikan slide lah. Nanti saya akan bagi dekat our group WhatsApp. Okay, kalau tak ada apa-apa, dengan ucapan terima kasih untuk sesi petang ni. Okay, rehat dah dulu. Kita jumpa besok jam 9 pagi. And kita ada lagi beberapa presenter dari sesi slide pagi dan petang. Santai-santai je, not serious. Okay. Nanti kita dapat lagi manfaat daripada kawan-kawan kita. Sebab seronok dengar kawan-kawan kita present tu. Selain daripada dapat knowledge dari segi metodologi, dapat juga knowledge konten baru. Okay, yang kita support lah semua. Yang walaupun kita dah bentang minggu lepas, dengar je lah. Sambil-sambil dengar-dengar tu dan sebagainya. Kalau ada kerja tak apa, yang paling penting video tu kena simpan lah. Link tu kena simpan untuk kita rujuk bila-bila. Dengar dalam kereta ke dan sebagainya.
Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat petang. Terima kasih. Kita jumpa besok insya-Allah.